tak seperti biasa. Kan kalau produk ni biasalah kan. Cuma ada tak yang lain daripada lain sikit? Bukan yang lain daripada lain lah kan. Maksudnya dia jual baju ke, jual blouse ke, jual e-book ke. Izzah Nasrah, sarung cushion kereta brand Aman Car Seat. Kalau kacang Rai tak Rai? Tapi Anissa bukannya awak jual produk kosmetik tadi? Semua awak jual. Nanti saya nak share. Kalau boleh bukannya saya tak bagi tahu jual semua benda. Cuma ada limit dia. Nanti saya share kenapa. Sebab satu nanti you akan burn out dari segi ni content. So you punya social media tu dah tak apa nak jelas, dah tak tahu nak fokus yang mana satu. Semua hang jual. So kita tak nak jadi macam tu lah. Segi servis kewangan unit trust. Terima kasih Atiah. So Atiah di bawah siapa Atiah? Di bawah apa? Public Mutual ke? Kenanga ke? Yang mana satu ni? Unit trust kan? So siapa nak buat unit trust pun serendah RM100 So itu lebih pada investment lah. Itu pun bagus juga. Kalau lagi perfume and air freshener Peel Light Ray. Wow. Perfume dan brand apa tu? Perfume dan air freshener anda adalah brand apa? Saya Public Mutual sir. Don't worry lah. Dia kadang-kadang ialah walaupun kita tahu kan cerita di belakang tersebut, tapi fokus je dengan apa yang kita ada. Produk lebih dari satu kalau letak kat page bersaingan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma boleh ke nak commit untuk 2 page tu? Satu page pun dah susah kan. So kalau buat 2 page, 2 produk dalam satu masa tu agak susah sikit lah untuk kita. Tapi kalau boleh, teruskan saja. Okay. Dan kalau boleh, siapa-siapa yang nak campur-campur produk, pastikan kita ada produk yang kita boleh kombokan. Itu tips saya. Saya bagi tips pada semua orang, jika you nak gabung-gabungkan produk, pastikan produk yang kita gabung-gabungkan itu boleh digabungkan. Maksudnya kita boleh kombokan. Jangan satu produk kena jual cara lain, satu produk kena jual cara lain, satu produk kena jual cara lain. So you akan penat. So untuk satu customer, dia boleh beli semua. Itu the best. Kalau you nak campur-campur lah. Kan, contoh macam produk Fazura. Produk Fazura tu dia masih dalam satu brand. Maksudnya masih ada Fazura. So dia tak dikira produk yang berbeza. Ni kadang-kadang contoh nama kita jual skincare, kita ada kacang. Kita ada skincare, kita jual kereta. So benda tu susah sikit kita nak gabungkan dalam satu combo. Itu maksud saya. Okay, kalau produk Fazura tu memang dah terbaik lah sebab produk yang dikeluarkan itu memang semua di bawah satu nama kan, dutanya ataupun muka depannya itu adalah Miss Fazura. Betul tak? SIM card tone wow. Zakiah macam mana dengan SIM card tone wow? Okey ke? Tak okey ke? So hari ni kita akan belajar tentang kita punya script closing lah. Okay. So siapa-siapa yang baru join, welcome, tahniah. Ni adalah sesi keberapa pun saya dah tak ingat, ke-12 kot. Dan kita akan cuba ambil dalam masa 90 minit. So jika anda nak betul-betul dapat manfaat dalam sesi hari ini, participate. Okay. Itu je saya minta. InsyaAllah. Okay, saya nak tanya, siapa first time baru dapat join untuk sesi review? Kan walaupun dia brand lain-lain dia, True Dolly, True Shade, Fazura Beauty, Fazura Skincare, kita okey kan gabungkan dalam social media? Boleh, sebab dia masih bawah Fazura. Sebab kadang-kadang bila kita ada public figure macam Fazura, Datuk Siti Nurhaliza, siapa-siapa lah yang ada nama ni, kita sebenarnya tidak menjual produk dia. Kita tidak menjual produk, tapi kita menjual kepada fans-fans. Siapa yang minat Fazura, dia akan beli semua. Dia perlu ke tak perlu ke, dia tak kisah. Yang penting dia adalah dia fans. Itu satu. Yang kedua adalah daripada True Dolly, True Shade, Fazura Beauty ni, sebab 3 benda ni adalah benda yang berbeza. So kalau contohlah kan, orang kenal Mi Fazura, orang kenal you sebagai seller, tapi orang tak kenal you. So you tak boleh antara you kena jual Fazura ataupun you kena start untuk fokus salah satu niche. Niche ni maksudnya apa? Niche ni adalah ialah kurus dengan putih lain. Faham tak? Dan kurus dan putih tak boleh digabungkan ya. Bayangkan kalau nak putih ataupun nak cerah,
kita kena ambil banyak suplemen ataupun suplemen yang kita ambil itu kita tak boleh gabungkan dengan kopi. Setuju? Siapa-siapa yang jual suplemen nak putih ni, so siapa-siapa yang nak putih nak cerah ni, dia punya suplemen tu akan digalakkan elakkan ambil kafein. Tapi berbeza dengan kurus kena ambil kafein. Sebab tu saya tidak percaya produk yang boleh cerah, boleh kurus. Memang ada tetapi tidak sepower yang hanya ada satu. Boleh ke boleh? Faham So saya nak ucapkan terima kasih pada semua orang yang ada dengan saya pada malam ni. So insya-Allah kita akan ambil masa tak lama pun, mungkin sampai 11, 11:15, paling lambat 11:30. Belajarlah. Okay, so hari ni kita akan touch bahagian skrip closing terus. So saya tengok ada, okay, boleh tak share? Saya tengok ada nama-nama banyak lah, nama-nama baru yang saya tak kenal lagi. So boleh, saya fitness coaching program. Wow, maksudnya buat turunkan berat badan secara online. Betul tak? So kita akan monitor dia punya permakanan ataupun dia akan ambil gambar makanan dia, dia hantar pada Nadia. Coach, saya makan macam ni. So nanti kita akan tengok suku-suku separuh. So yang itu tak boleh makan, itu tak boleh makan. Bukan tak boleh makan lah, maksudnya kurangkan sikit. Kan? Faham? Saya suka. Alright, saya ada Health Planner Kowei. So maksudnya Health Planner Kowei ni kita adalah wakil ataupun reseller untuk Kowei lah kan? Betul tak semua? Close Takaful lain teknik dia? Tidak. Kenapa you nak katakan close takaful lain? Apa beza dia? Saya balance diet, bukannya suku-suku separuh. Okey, faham. Saya ikut, saya teka je. Kita kan baru nak kenal Nadia. So kalau saya salah, betulkan saya. Boleh So kalau contoh takaful. So takaful ni sebenarnya, dia tak ada beza pun dengan produk lain. Cuma yang bezanya, takaful ni adalah produknya tu kita tak nampak. Dan produk itu adalah masa depan. Faham tak? So apabila takaful ni masa depan, kita nak melindungi diri kita ni if anything happen. Dan perkataan if itu orang masih takut. Sebab kadang-kadang kalau tak jadi apa-apa macam mana? Faham tak? Tetapi sekarang berdasarkan kita bukannya kalau tak jadi apa-apa. Kita kalau boleh kita nak melindungi diri kita if anything happen, sebab kita tak tahu akan datang macam mana. So apabila kita nak jual benda yang masa depan, dia ada teknik dia lah. Bukannya tekniknya berbeza sangat. Cuma lebih kepada education. Bukan kita nak doakan dia mati ke, dia doa accident ke, tidak. Cuma kita nak well prepared. Okey, biasanya kebanyakannya orang datang yang kat saya ni selepas kehilangan someone yang penting dalam hidup dia, okey, ini masalah dia. Sebab bila kita dah pergi, kita pergi. Tapi yang ditanggalkan macam mana? Faham tak? So macam mana you nak pilih perkataan ataupun konten-konten yang tidak menyakiti ataupun menggurus hati dia tu? Faham tak? Sebab orang-orang yang ambil takaful, ambil perlindungan ini adalah orang-orang yang dah memang well prepared dan educated. Dan satu lagi, kenapa mereka tidak ambil takaful tersebut? Bukan mereka ni tidak percaya, cuma mungkin belum mampu. Faham tak? Walaupun kita kata serendah RM67. Ya, saya faham. Tapi you kena faham RM67 itu untuk benda yang dia belum dapat. Maksudnya bukan dia belum dapat lah. Maksudnya dia tak tahu nak guna bila. Berbeza dengan produk, contoh makanan. Kita beli makanan RM80, makan sushi ramai-ramai, kenyang, Alhamdulillah. Faham tak? So benda ni perlu di-educate, diajar pelan-pelan. Dengan tidak me-agitate. Maksudnya agitate ni maksudnya apa tau? Puan tak takut ke kalau puan tak ada nanti anak puan macam mana? Awak tahu tak berapa ramai ejen takaful yang menggunakan sentimen yang sama untuk takutkan customer dia? Orang dah tak takut. Sebab setiap kali jumpa ejen takaful, itu yang kau sebut. Setiap kali itu, puan tak takut ke? Puan tak takut ke? Daripada takut, jadi tak takut. So sekarang, benda-benda yang macam ni, dia perlukan trust. Aku nak spend duit aku ni. Kan? Tapi perkenalan pertama kita je duk cerita takutkan aku. So apa kata you share dengan saya, okey, cara nak daftar dia macam mana, apa yang saya akan dapat. Kan, adakah anda akan jadi orang yang bertanggungjawab if anything kat saya untuk bantu keluarga saya. Dia masalahnya sekarang bukan tak ada duit. Takaful mungkin bawa RM100 untuk satu family. Betul tak? At least seminimum mungkin. Tetapi yang paling penting adalah, boleh tak saya percayakan awak untuk jaga family saya if anything happen kat saya?
Itu je. Sebab kebanyakan orang di luar sana tu masa belum dapat klien, rapat. Dah dapat klien, punyalah susah nak clean. Dan ini cerita betul kawan saya tu yang punyalah kaya pun mengadu benda yang sama lah. So kadang-kadang disebabkan benda-benda yang macam ni yang menyebabkan orang jadi macam dia bukan follow up tau. Dia lebih kepada macam pastikanlah dia bayar RM67 tu at least sebulan tu ada 4 kali follow up ke, tanya okey ke tak okey. Bukannya if anything happen baru nak follow up. Faham tak? Kan saya agent SIM card Tone Wow, saya lebih nak close dealer berbanding user. Betul, sama je. Kan? So kadang-kadang nak close dealer, you kena faham juga. So nak close dealer ni, okay, apa yang sebenarnya dealer tu nak dapat? Apa yang you nak dapat daripada dealer? So apa yang you nak selesaikan masalah dealer tersebut? So dealer ni dalam mindset dia nak buat duit. Betul tak? So dia nak jana income dengan Tone Wow. So sekarang tanya balik soalan pada diri kita ni, adakah kita mampu untuk bantu dia jana income dalam masa 90 hari? Tak perlu lama, 90 hari je. So if dalam 90 hari dia dapat income yang dia nak ataupun dah mula nampak jelas perjalanan dia untuk capai income dia, insya-Allah dia akan stay. Faham tak maksud saya? Dan tak semua orang nak jadi reseller, tak semua orang nak jadi dealer. Contoh macam kereta lah, kita ada produk, ada paru tadi, ada produk paru. Kan, ada orang dia memang beli banyak. Dia beli suka banyak. Beli banyak. Tapi adakah apabila dia beli banyak, dia nak jadi ejen? Tak. Dia memang suka beli banyak. Dan kita pula kata, puan ambil lah package ejen. Dapat murah. Dia dengar je perkataan ejen, dia turn off. Kenapa? Alamak, nanti kena commit. Ada target nak kena capai. Kena restock. Padahal aku beli banyak ni, dia tak nak pun harga murah tu. Betul tak? Dia boleh je bayar full, tetapi biasalah kita. Kita kan kesian kat customer kan. Mungkin sikit-sikit nak bagi harga murah. Lepas tu bila dia ambil harga ejen, dia tak repeat, kau marah. Yang offer siapa? Ni aku geram ni. Faham tak? So you kena faham, orang yang nak jadi ejen mindsetnya berbeza. Ada orang yang suka beli banyak untuk pakai sendiri. Dan jangan anggap semua orang yang nak beli banyak tu nak jadi ejen. Dia memang beli banyak, kawannya banyak, adik-beradik je banyak. Tapi apabila kawan tu dah mula repeat order, ini baru adalah satu point di mana dia akan ada peluang untuk jadi ejen. Faham Okay, good. Alright, Izzah Nasrah. Macam mana nak yakinkan customer untuk beli produk sarung cushion kereta jenis pre-order? Sebab kena buat ikut model kereta dan ambil masa, kelebihannya boleh deposit dulu. Macam mana nak yakinkan? Okay, so untuk Izzah kena ada satu offer. Nak boleh catat Izzah kena ada satu offer yang dia akan rugi kalau dia tak pre-order. Contohlah, kenapa saya nak kena pre-order? Kan apa beza cushion Izzah dengan cushion orang lain? Itu yang kita kena fikirkan. Sebab selagi kita tak ada offer itu dan kita tak ada benda yang kita boleh highlightkan supaya dia buat rasa rugi, dia tidak akan pre-order. Sama jugalah macam tuan-tuan dan puan kan. Apa yang kita pre-order lama-lama ada tak korang pre-order apa-apa? Contoh macam handphone. Kan ada orang yang sanggup pre-order. Tak payah. Ni Rizalman. Rizalman adalah public figure ataupun business yang banyak buat pre-order. Contohlah, dia itu keluar ni. Planner, betul? Planner. Pernah tak awal tahun dia ada jual planner? Planner dia tu mahal tau. Planner tu harganya mahal. Tapi dia seeding, dia cerita lah. Dalam tu ada resepi lah. Ada gambar cantik lah. So apa yang dia buat dah, dia akan tunjuk kelebihan planner tu. Barang tu belum ada Dan masa ada orang nak bayar, dia tak terima pun. Tapi once dia buka pre-order, habis. Sebab apa? Dia create demand. Dia buat hype tentang planner tu. Planner tu sama je macam planner-planner lain. Tapi planner tu daripada Rizalman. Dan Rizalman bukan untuk buat planner je tau. Contohlah, dia tiba-tiba dia pakai baju something. Dia kan suka pakai baju besar-besar kan? Nanti dia akan cakap lah, ni tak dijual kak Bila orang cakap tak dijual, lagilah orang, alah tak ada jual ke? Nak bayar ni? Itu nampak tak? Priok Rizalman, priok dia punya priok seramik dia. Itu pun habis. Itu je cara dia seeding. So nampak tak? So kalau untuk Izzah kena tengok, tunjukkanlah siapa yang dah pakai sarung cushion ni.
Kan public figure siapa yang pakai. Contohlah mungkin Izzah ada warna yang limited edition ke. Kan pre-order tu tak kisah. Kan sebab apa? Sebab kita pre-order tu sebab apa? Kita made to order. Faham tak? So maksudnya bukannya kilang order banyak-banyak lepas tu hantar. Tidak. Dia maksudnya memang ada unsur handmade. Kan? Custom. Itu. Faham baguslah sesi hari ni. Baru mula kau dah tanya macam-macam soalan dah. Good job. Kereta dengan motor. Faham? Offer kami free gift dan free postage. Okay Izzah. Dan Izzah kena check free gift itu adakah free gift itu customer kita perlu. Jangan shop sendiri. Itu je. Risarung, rebag. Saya antara yang membelinya juga. Okay, so saya tahulah pre-order tu macam mana. Beratur dan habis. So berbala tak paid review dekat artis dan gift review? Dia bergantung. Dia bergantung. Sebab tu kadang-kadang nak paid review ke, nak gift review ke, kita kena kenal kita punya target market dulu. Okay, kita kenal target market. So contohlah, kan Anissa, awak punya target market siapa? So contoh target awak 27 ataupun 30 tahun ke bawah ataupun 22 sampai 30 tahun, betul? So awak kena buat kajian, siapa public figure yang 22 sampai 27? Kadang-kadang kita tengok je, okay, kita tengok artis ni, tapi followernya bukan target market yang kita nak, so rugi lah. Faham tak? Dan kadang-kadang dia jangan teruja dia tengok dia punya follower. Kan kat IG ke, dia 3 juta lah. Tapi like berapa? Faham tak maksud saya? So kalau boleh, you akan tengok follower tu, itu adalah you punya filter yang pertama. Tengok posting dia, engagement dia. Kan yang like berapa, yang komen berapa banyak, itu yang lebih penting berbanding follower semata-mata. Dan ingat apabila kita pergi kepada menjual produk, dia punya engagement 30% kot. Biasanya kalau gambar sendiri itu 1000, kalau gambar produk tu mau 200 je. Dan itu baru like. Daripada 200 kita ambil 10% lagi, hanya RM20 atau 20 orang je lah yang PM kita. Okay? Rasa? Okay, jom. So kita dah nak mula. Kan, permulaan yang sangat awesome, terbaiklah semua. So kita nak mula dengan baik. So bismillahirrahmanirrahim. Kita dah start. So word of inflation untuk malam ini adalah sebenarnya apa yang kita jual itu tidak pernah tepu. Cuma ini je yang tak ada idea. Betul tak Tuan Azmat? Kan? Tuan Azmat jual apa Tuan Azmat? Sebab Tuan Azmat buat buka kamera. So saya nak tanyalah. Kan alang-alang. Kan kita ada pun ada Ratu L. Terima kasih. Ya Tuan Azmat. Trut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat ejen Kowe. Okey, ejen Kowe. Okey, so sebelum saya teruskan kan. Saya macam mana Tuan Azmat nak bersaing dengan ejen Kowe yang bersepah kat satu Malaysia ni? Kenapa dia kena pilih Tuan Azmat? Tak tahulah. Tak tahulah. Cuma nak buat engagement dekat orang je lah. Daripada kawan Facebook, Instagram pun tu je lah. Faham. Alright, terima kasih Tuan Azmat. So Tuan Azmat dalam kelas yang betul. Stranger lah. Lagi tengah tepu lah. Okey, faham. Yelah, bukan apa sebab ramai kan. So kita kena ada satu key ataupun unique selling point yang orang duk sebut tu. Kenapa orang kena pilih kita? Dan nak katakan Kowe ke, Kuko ke, Unit Trust ke, produk-produk ni semua dah A. Maksudnya orang dah kenal, orang dah tahu dia punya keberkesanan, selamat dia, after service dia. Tapi soalan yang kedua adalah, adakah you yang bawa produk tu A juga? Kan? Bukannya saya nak katakan semuanya tak A, tak. Cuma, you bersaing dengan ramai orang. Sebab tu kadang-kadang otak kita ni dah tepu. Sebab apa tau? You terlalu fokus untuk menjual produk. Sorry to say. So contoh kalau you jual skincare, duk jual skincare je. Hai cerita pasal skincare. You lupa nak upgrade diri you sebagai seorang yang pakar skincare. Faham Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So kita dah nak mulalah. Tenangkan diri. So tarik nafas. Hembus. Dan untuk lebih memberkati sesi kita pada malam ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya saya ingatkan pada semua orang yang ada dengan saya pada malam ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada malam ini. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada malam ini. So alhamdulillah kita ada 46 orang. So ramai juga sahabat-sahabat saya dari segi affiliate, reseller, agent dan classmate saya dan student saya juga kan, pemilik e-book panduan closing. So tahniah sebab sudi untuk spend masa hampir lebih kurang 90 minit je, saya tak nak ambil masa lama. Dan insyaAllah lah malam ini kita akan belajar dan perbaiki dari segi kita punya flow dan script closing. Okay? So saya tak nak cerita pasal target, saya tak nak cerita pasal mindset sebab benda tu dah banyak kali kita buat. Kan? Dan lagi-lagi untuk bulan Mei ni, awal minggu ni, postage kan dah tak ada, betul tak? Maksudnya kita dah tak ada postage lagi kan? Semalam adalah hari yang terakhir untuk postage, gunakan pos laju. Mungkin kalau nak postage pun menggunakan GNT, betul? Cuma yang kurier-kurier lain mungkin dah tak ambil lagi ikut. Dan kalau kita hantar, masih boleh hantar tetapi dia tidak akan hantar sebelum raya lah. So kalau kita push juga sale dalam minggu ni pun, takutnya you kena marah dengan customer. Dan customer pun mungkin dah tidak ada mood lagi nak berbelanja. Lagi-lagi untuk barang-barang yang mereka tidak perlulah. Belum perlukan sekarang. Faham So kita kena cakna dengan situasi macam ni. So apa yang kita kena buat adalah apabila kita faham situasi sekarang ni, memang kalau nak push untuk buat sale tu tak berapa nak okey. So kita kena buat apa? So ambillah masa untuk yang bertenang ni, waktu-waktu yang tengah tak berapa banyak kerja ni, untuk upgrade diri kita sendiri. So jaga balik customer yang sedia ada, feedback, tanya feedback, follow up balik, tanya balik pada customer apa yang kita boleh tambah baik, dan itu adalah perkara yang lebih penting berbanding hanya nak kejar sales. So kita akan kejar sales adalah pada minggu depan. Okay, biasanya orang ni akan excited beraya dalam masa 2 hari, 4 hari begitu, dan selepas tu kita tak nak buang masa, terus masuk gear, terus collect balik semua macam biasa. Dan untuk cari momentum tu agak susah sikit sebab masa raya kan. So start awal supaya nanti bila orang dah ready nak bayar, kita pun dah all out. Dah kat situ dah prepare dengan waiting list kita, pre-order list kita, free gift yang kita nak bagi, insyaAllah. Okay, alright. So sebelum saya teruskan, saya nak kenalkan diri dulu. Nama saya PLF Dharma Syamil Fikri. So alhamdulillah Allah dah beri peluang dan rezeki pada saya untuk selama 5 tahun dah dalam bidang menjual ini. So saya tak pernah menjual barang-barang seperti unit trust, takaful, kowe dan koko. Tapi kita punya pengalaman lebih pada produk. Okay, produk, servis dan suplemen lah. So sebenarnya buat closing tu sama. Tak kisahlah apa pun produknya, produk tu hanya tools. Tetapi yang paling penting adalah dalam menjual ini, kalau semua boleh setuju dengan saya, adalah attitude. 85% sales datangnya dari attitude. So kalau you ada attitude yang betul, jual apa pun tak ada masalah. Jual diri pun laku. Faham tak? Sebab apa? Sebab kalau tanya saya lah, contoh kan,
bila kita ada attitude yang bagus, pastilah kita akan ada follower. Dan macam mana kita ada attitude yang bagus? Sebab apa? Kita baca buku, kita berguru, kan, kita belajar daripada pengalaman. So itu sebenarnya adalah benda-benda yang membantu kita untuk upgrade kita punya attitude. So kalau attitude kita ke laut, pemalas, menyalahkan orang lain, memberi alasan, bertangguh, tak ada siapa nak follow kita. Dan jangan salahkan orang lain. Okay, di mana orang lain tu walaupun dia baru masuk, kan, tetapi disebabkan dia ada backup follow yang ramai, sebab tu dia boom. Tapi walaupun dia ada follow yang ramai, orang akan join you, tak ada masalah. Tapi bila dia di bawah you, dia akan nampak you punya leadership, you punya character. Dan kalau benda-benda tu semua ke laut, dia orang akan pergi. Sebab tu kadang-kadang kita ni laju. Okay, tak semua orang boleh ada team. Kan, tak semua orang. Kalau kita tengoklah semua artis yang followernya ramai, berjuta-juta follow kat Instagram, kat social media, bukan semuanya boleh menjual. Bahkan saya pernah jumpa sahabat saya sendiri juga, follower tak sampai 1,000, tak sampai 2,000 pun. Kan? Masa tu zaman True Dolly lagi, awal-awal True Dolly. Dia menang iPhone, beli kereta baru, follower tak sampai 10,000 lagi pun kat IG. Sebab apa? Sebab dia punya attitude. Tapi kita tak nak cerita pasal benda tu kita akan cerita nantilah, kan. Semalam ni kita akan cerita pasal script closing kita. Boleh ke? Sebab saya nampak semua orang muka-muka tu macam, so saya dah tak tahulah, orang asyik blue tick je. Betul ke? Kan? Betul ke asyik kena blue tick ni? Cuba anggap sikit muka-muka yang kena blue tick ni. Sedih tengok hampa semua ni, sedih. Kan? Hampa buat apa kena blue tick ni? Cuba cerita sikit, cuba cerita. Ni buat apa ni sampai kena blue tick ni? Kan, nak kata dah berniaga lama dah. Nak kata produk orang tak kenal, orang kenal produk. Ini kena blue tick. What happened, guys? Kan, apa jadi ni? Gana ni? Kan, dan kalau blue tick tu dengan strangers tak apa. Ni kawan sendiri blue tick. Kan, kau ni memang annoying sangat ke? Sometimes kena, saya baru bermula, sir. Maksudnya Nadia? Maksudnya baru bermula tu, Nadia tadi jual apa? Saya lupa lah. Nanti ingatkan saya balik. Kan, follow up ramai betul, tapi blue tick. Puan Tina nak tanya, Puan Tina follow up apa? Takkan hari-hari tanya, hari ni kita ada promosi untuk kita punya paru, nak tak? Memang kena blue tick lah gitu. Fitness coach saya baru mula this year, alhamdulillah. This year pun dah mula 5 Nadia. Tak adalah baru memula sangat, kan? So bagi saya definisi baru memula tu baru 3 hari. Kalau 3 hari tu betul-betul baru mula. Tapi kalau you dah lepas 3 bulan pertama, itu bukan dah baru bermula lah. Maksudnya you dah halfway done. Sebab kalau you betul-betul nak berjaya ataupun nak buat 6 angka yang pertama, dalam masa 6 bulan pun dah boleh capai dah. Dengan kalau you serius lah. Lagi dengan produk. Faham Alright. Don't worry lah. Sebab itulah tuan-tuan ada dengan saya untuk sesi malam ini untuk kita perbaiki kita punya script closing kita. Boleh ke? So saya nak tengok 57 orang 57 orang yang ada hari ni. Selamat datang. What's up guys? Kan semua sihat ke? Alhamdulillah. So hari ni kita nak belajar tentang script closing kita. So bagaimana kita nak make a good impression untuk strangers. Faham Sebab script closing ni yang saya guna ni, kalau boleh jangan guna kat kawan-kawan. Nanti kena kutuk. Sebab ayatnya tu agak skema, tetapi untuk orang strangers kita kena ada flow yang macam ni. Okay, so semua dah ready ke? Nak tengok pen masing-masing, buku nota masing-masing. Dah ada ke belum? Kalau dengan saya ni, kalau boleh buku nota kena ada. Ni siapa ni? Salam dan hai. Kita jaga kita. Maaf ganggu waktu ni. Saya tahu Puan tengah busy sekarang. Puan tahu kan produk paru rangup by Anti-Rock ada 2 perisa good. Original dan pedas. Tolong reply je untuk dapatkan free gift istimewa daripada saya hari ni. Saya tunggu je. Okay, so Puan Tina dah gunakan ayat yang saya bagi. So kalau masih lagi dapat blue tick, mungkin kena check pukul berapa yang Puan Tina offer ataupun Puan Tina blast. Dan offer. Tolong reply je untuk dapatkan free gift istimewa ni. Okay, cuba ganti. Free giftnya tu apa? Barulah orang akan rasa macam rasa berbeza sikit lah. Kan? Bagus lah. Okay, let's go. Bismillah. Okay, so kita punya script closing dan kita punya flow Okay. So sekarang kita akan, biasanya kalau script closing ni,
Ramai nak COD cuma saya tak buat. Tak apa. Saya pun tak pasti Puan Hayatun buat produk apa, tapi kalau ramai nak COD, kalau tak buat is okay. Sebab COD ke postage ke ngada-ngadanya sama. So it's better kalau memang tak buat, tak nak buat, jangan offer. Jangan offer. So kita akan buat dia rasa postage itu lebih bagus berbanding COD. Faham Okay, so mode makeup Bella. Faham. Okay, so biasanya daripada script closing ni dia akan bermula daripada kita punya marketing. Okay, so ingat marketing ni adalah filter yang pertama. So filter yang pertama. So kalau you nak dapatkan leads yang berkualiti, marketing ataupun iklan you, headline you tu kena padu lah. So kat sini kita kena highlight kan. Ada beberapa benda yang you kena adjust kalau tak dapat leads yang bagus. So yang pertama, dalam marketing ni tengok headline. So kita, jika you banyak menggunakan headline seperti promo, discount, you akan dapat customer-customer yang terus tanya harga. Setuju? Dan kalau harga tu tidak cukup menarik, dia akan blue tick begitu saja. So jangan salahkan customer, salahkan diri sendiri. Sebab apa? Hampa yang jemput dia datang. Faham Okay, yang kedua, kalau iklan kita tu tak berapa banyak like tapi tak ramai yang komen, tak ramai yang klik, adalah CTA. Call to action kita punya iklan tu tidak jelas. Dan yang terakhir adalah offer. Offer kita tu tak cukup menarik lah. So dalam marketing, iklan kita tu copywriting, check 3 benda ni. Nak panjang ke, nak pendek ke tu, itu pilihan hampa. Anda semua. So kalau anda rasa macam nak headline ni pula ada 3 jenis. Kita ada headline offer. Kita ada headline proses. Kita ada headline testimoni. Dan kita ada headline fakta dan data. Fakta. So setiap jenis headline ini akan menjemput orang yang berbeza. Faham Kalau orang yang kalau kita guna headline offer, yang datang semua yang nak harga. PM semua nak harga. Dia nak cepat. Ini adalah jenis ciri-ciri customer yang you akan jemput lah. InsyaAllah. Okay. Kalau headline proses, contoh, okay, dalam masa 3 hari ni tuan-tuan, contohlah kalau kita buat unit trust kan, kita akan offer apa proses untuk daftar unit trust ataupun anda tahu kan nak mula menggunakan servis ataupun mula buat unit trust ke ataupun ambil servis unit trust ke hanya bermula dengan RM100. So itu adalah proses. Ataupun bagaimana nak bermula dengan unit trust hanya perlukan IC dan modal RM100. So itu adalah proses. So apabila kita bercerita tentang proses, orang nak tengok dia punya flow dan detail. So orang yang datang apabila kita guna perkataan proses ini, yang datang semua tanya banyak soalan. Sebab orang yang nak offer ni, dia tak akan datang pada orang yang nak proses. Faham tak? By the way, semua faham tak apa yang saya sampaikan ni? Jangan tulis je, kalau tak faham tanya. Okay, so apabila kita gunakan headline testimoni ni adalah cerita. Okay, so cerita ni dia akan lebih tanya tentang emosi lah. Dan emosi, dan dia kalau boleh nak endorsement. Endorsement. Satu headline target kepada satu jenis target market saja. Betul. Dia sebenarnya kita bukan maksudnya satu headline satu target market. Apabila you guna jenis-jenis headline macam ni, ini adalah jenis orang-orang yang akan datang kepada you. Sebab tu kadang-kadang kalau you asyik guna headline offer, yang datang pada you adalah orang-orang yang nak harga, nak cepat. So janganlah salah customer tu asyik nak harga je. Sebab headline you yang berjemput dia. So kalau headline tu tentang proses, okay, so kita bercerita tentang mudahnya mencuci muka hanya dengan 3 step. So ini adalah orang-orang yang nak detail, nak flow. So orang-orang tu akan tanya banyak soalan. Dia tak akan tanya harga. Ataupun kita guna testimoni. Okay, Mak Jah kembali flawless selepas 3 bulan. Dan Mak Jah itu adalah mak saya sendiri, contoh. So itu adalah testimoni. So kita bermain dengan emosi. Dan orang-orang yang emosi ni dia ada rasa ketidakyakin. Maksudnya dia ada kurang yakin. So dia perlukan endorsement. Endorsement tu maksudnya apa? Dia perlukan kita punya support. Kak jangan risau. Kak cuba yang makan produk ni.
Jika langsung tiada sebarang kesan, saya akan bantu akak refund balik. Contoh. Faham Dan yang terakhir adalah fakta. Fakta ni you akan menjemput orang-orang yang nak kepastian. Kepastian, dia adalah orang-orang yang nak objektif. Maksudnya kalau kita jual cushion tadi kan, seat kerusi tadi, dia akan tanya material apa, halal ke tidak, ni dari haiwan apa, haiwan tu sembelih ke tidak. Kau bersabarlah dengan soalan-soalan dia. Sebab apa? Sebab kita menggunakan fakta. So ini kita ada 4 jenis manusia yang akan datang apabila you guna jenis 4 headline yang macam ni. Faham tak? Maknanya kalau skincare tu dia nak bahan-bahan dalam skincare tu biasa. Betul. Dia kalau nak bahan-bahan tu, dia kata, okay, macam mana awak kata astaxanthin tu boleh turunkan berat badan? Apa research? Dia nak research, dia nak kajian. Kan? So dia, kalau awak claim macam tu, kalau awak berbukti, saya terima. Tapi kalau awak just sembang je, tak nak. Sebab tu kalau skincare ni, kalau produk kita tu daripada serum ke, daripada ada kajian daripada doktor, ada doktor yang endorse, tu elok guna headline fakta. Faham Sebab nanti dia akan cerita, dia nak fakta. Contoh kalau ESW akan banyak guna 1, 3, 4. Ke proses boleh guna tak? Proses boleh. Proses boleh. Contoh kalau awak amalkan ESW dalam masa 3 hari, ini adalah kesan yang anda akan dapat. So contoh dalam masa 3 hari anda amalkan consume ataupun amalkan ESW, kebanyakan akan mengalami parut ataupun jerawat makin kecut. Itu adalah proses. Dan kalau jual kapsul yang mana lebih baik? Testimoni dan offer. Testimoni dan offer. Maksudnya testimoni dan offer. And healing crisis pun proses juga. Setuju. Terima kasih Tuan Fazli. Tapi ini you kena faham ini bukannya headline ini untuk orang macam ni. Tak. Kita boleh guna 4 headline. So headline ni akan menjemput orang-orang yang macam ini. So nanti kalau you nak belajar yang lebih detail tentang apa maksud orang nak cepat, orang nak flow detail, orang yang nak emosi, kepastian, kan? So ini adalah orang-orang yang banyak benda lah. Ini adalah seni manusia. Nanti kita akan buat next class. Okay? Alright. So bila kita dah buat marketing kita ni, kita dah menjemput orang, so kita akan dapat apa? So kita akan dapat PM, kita dapat DM, kita dapat komen. Okay? Dan ada yang direct message lah. Direct WhatsApp. So dapat terus leads. So yang direct WhatsApp ni saya tak risau sebab kita dah dapat nombor dia. Cuma yang saya risau di sini adalah yang DM, PM, DM dan komen. Faham So kat sini kalau boleh jangan biasakan diri kita untuk closing di PM, di DM dan di komen. Sebab apa tau? So saya nak you dapatkan nombor. Okay, dapatkan nombor. Kena dapatkan nombor. Sebab apa? Nombor ini you nak kena simpan database. Sebab kalau kita buat closing kat PM, kalau kita buat closing kat DM, lagi-lagi siapa-siapa yang suka bagi harga terus kat komen, mu nak follow up gimana? Saya tanya. Contohlah kan, sehari tu dapat 10 PM. Okay? You bagi link. Ni siapa-siapa yang affiliate ni. Kau bagi link. Kau ingat dia terus beli ke kat link kau? Tiba-tiba dia terus beli. Mu siapa? Kan, melainkanlah mu ni adalah orang-orang yang memang kalau siapa ambil link ni memang sentiasa penuh. Lain cerita. Tapi kita ni nobody. Kita hanya share link. So kadang-kadang bila kita share link tu, kenapa tak dapat closing? Sebab tak ada follow up. Kepercayaan belum ada. Apa beza you link kau dengan link orang lain? Faham tak maksud saya? Sebab tu kena ada nombor telefon ni. Sebab apa? Sebab kita nak follow up. Kita nak belai. Faham tak? Sebab itu adalah tips saya lah. Bagi-bagi siapa yang main affiliate dan saya pun guna cara macam ni. Tapi janganlah you bandingkan awak dengan saya. Saya dah bina nama saya dah 5 tahun. Faham tak? So bila kita dah bina nama kita 5 tahun ni, masa ni lah kita nak guna kita punya credibility kita ni menjual.
Faham? So siapa yang baru bermula, waktu-waktu yang tengah tak busy sangat ni, yang sale pun kalau you post pun tak boleh pergi, okay, bina content, up social media, upgrade resume kita kat social media, kan, cari balik customer yang lama-lama tu, tanya balik feedback dia macam mana. Itu yang kita nak. Faham tak? Jangan tengah tak ada sale. Kita tahu time raya ni memang tak ada sale. Kau pun melangut je. Macamlah first time niaga. Betul tak? Kita raya PKP ni dah 2 kali dah. Kalau raya banyak kali dah pergi dah. Betul tak? So waktu-waktu macam ni, gunakanlah waktu ni untuk buat benda lain. Sepatutnya you dah prepare. Pulun sebelum raya. Pulun sebelum Ramadan. Kita cover lah, memang akan ada 3 minggu yang akan sendu. Memang akan sendu. So pulun betul-betul. Kan? Tapi biasalah kita ni akan pulun buat sale bila? Time gaji. Kan? Tunggu gaji baru nak buat sale. Sadaqallahul azim. Selamat lah. Kan? Nanti bila dah ada keluar gaji, dia nak beli barang kita ke? Tak juga. Keperluannya dah berbeza. Faham So dapatkan nombor telefon, apa yang nak kena buat, jangan lupa save. Okay, so itu adalah flow simple lah. Okay, so far faham sebab saya tak nak cerita banyak kat sini. Saya tak nak cerita banyak kat sini. So sini faham marketing kita. Lepas tu dah dapat nombor telefon. Kenapa nak minta nombor telefon? Sebab kita nak save database. Itu je. So kalau ini siapa-siapa yang suka jual satu-satu. Maksudnya suka layan satu-satu. Kalau macam saya punya style affiliate ataupun saya buat duit dengan affiliate, saya suka kumpul dalam satu channel. Kan? Sebab apa? Sebab saya tak ada masa. So it's better aku cakap dengan 1,000 orang. Daripada 1,000 orang tu 10% pasti akan submit ataupun respon. Daripada 1,000 orang tu pula mungkin yang daftar tu bukannya mungkin lebih lah daripada cuma dia tak respon tapi dia daftar. Faham So kalau you suka layan seorang-seorang, boleh juga, tak ada masalah. So ikut style masing-masing. Okay. Database selalu saya save dekat notes phone. Kenapa save dekat note phone? Kenapa tak save kat you punya Google Drive, Google Contact ke? Kenapa kat note? Menarik. So kalau siapa-siapa yang suka note ni, elok juga. Tapi saya highly recommend tulis balik guna pen. Maksudnya kita tulis secara manual. Ikut hari. Faham Sebab dah connect dengan Gmail. Oh, faham. Google Form pun senang. Betul. Tapi masalahnya, apabila kita nak masuk Excel lah, ataupun Google Form lah, macam-macam tempat lain, buat ke? Save nombor telefon pun malas, nak save kat Google Form. Memang tak. So, make it simple. Save kat handphone, lepas tu ambil nombor tu, tulis kat buku. So, buku tu nanti kita ada buku log kita. Faham So, buku log tu nanti kau conteng lah. Okay, ni habis kat mana? Ini dia tunggu gaji. Okay, ni dah deposit. So, kita akan ada buku. Orang berniaga kena ada buku. Buku macam, janganlah buku 555 tu, buku A5. Dan bawa lah ke mana-mana. Macam kita punya buku kosong tu kan, conteng kat situ. So nanti kalau ada yang dah membeli, ambil highlight. Simple. Sebab ingat, menulis ni lebih hebat daripada guna handphone. Sebab dalam Al-Quran pun dia sebut, demi sepatang pena dan apa yang ditulisnya. So gunalah menulis ni. Okay? So save di Google Drive boleh ke? Boleh, saya tak kisah kalau rajin. Lepas tu kalau nak save phone tu, choose save to SIM. Jangan save to email. Save to SIM, kau punya SIM tu patah, sadaqallahul azim, menangis. Ini pengalaman diri sendirilah. Okay, jangan save to phone, jangan save to SIM, save to Google. Maksudnya save kat email. SIM ada limit, setuju. Kita punya nombor sekarang 10,000. 10,000. Tak muat. Sir, database email boleh ke? Macam mana nak skrip nak blasting? Alah, untuk email, skrip nak blasting, kita akan bagi konten sebenarnya. Maksudnya kita akan bagi value lah. Kan? So, hari ni kita tak belajar benda tu lah. Okay, saya save dekat buku dengan Telegram. Good job. Cuma Telegram ada nombor telefon ke? Saya takut dia nama je. So, kalau save guna email, unlimited ke? Ya, unlimited. Dia bagi gig kat email tu. So far, tak pernah lagi penuh.
So far saya jumpa tim-tim yang dah 5 tahun, database dekat 10,000, belum penuh lagi. Alhamdulillah, belum penuh lagi. Okay? Saya buat manual je. Faham. So manual tak ada masalah. Boleh je. Yang penting safe. Okay? Boleh? Alhamdulillah. Okay, so sekarang kita akan masuk part yang pertama. Kita punya introduction. Okay, introduction. So introduction ni penting tuan-tuan dan puan-puan. So introduction ni sangat penting. Kenapa tahu? Sebab introduction ini adalah kita punya 7 saat kan, untuk grab ataupun untuk tarik perhatian. Aku main campur-campur je. Tarik perhatian prospek. Okay. So kita ada 7 saat je. So dalam intro, kalau you buat ayat you seperti orang-orang lain, you akan kehilangan customer tersebut. Sebab tu dapat blue tick. Faham Saya nak tanya 67 orang yang ada dengan saya hari ni. Siapa yang masih tanya nama dan dari mana? Baik dengan aku. Siapa yang masih tanya nama dan dari mana? Tak apa, saya ngaku je. Tak ada dah, alhamdulillah. Yang tak ada bukannya saya kata tak boleh, kan? Maksudnya kita bukannya tak bagi tanya nama, cuma kita tanya nama tu nanti. Sebab ingat you ada 7 saat saja. So apabila kita ada 7 saat saja, fokus kepada keperluan customer kita. Okay. Kalau sales saya tanya nama dan masalah, kalau recruit saya tanya nama dan nak jadi ejen mana. Saya faham Amirul, tak ada masalah. Tu kalau saya boleh tambah baik untuk hari ni, nama tu tak perlu tanya lagi. Kan, nama tu bukan priority kita. Faham It depend lah, it depend pada produk. Tapi kalau tanya saya, sebab kat sini ramai yang menjual produk dan servis. Kalau servis tu mungkin kita kena ada nama. Tapi biasanya straightforward terus pada dia punya apa yang dia nak. Faham So insyaAllah lah. So lepas tu baru tanya nama. Okay. So biasanya dalam kita punya introduction ini, okay, saya kena tanya lokasi untuk saya buat ASB financing. Boleh, tak ada masalah. Cuma saya cakap intro bubble yang pertama ni Bubble yang pertama ni, okay, kita kalau boleh nak tahu apa yang dia perlu dulu. Tak semua orang datang kat kita, contohlah kan Nabila kan, dia PM, saya tak tahu dia tulis Nabila ada coding apa. Contoh nak ASB finance je dia terus nak kata nak bagi location. Tak. Kadang-kadang ada orang dia memang suka tekan link orang. Faham tak? Dia memang hidup dia memang menyusahkan orang lain. Ada manusia macam tu. Dia suka tekan link, lepas tu tekan WhatsApp, lepas tu dia senyap. Faham So kalau boleh kita cepat terus. Okay, saya tanya dia nak detail atau nak beli. Kalau dia nak beli, ini masa nak ngap. Alhamdulillah kalau dia reply. Okay, jom. So yang pertama adalah kita akan bagi salam. So bagi salam ni penting lah. So kalau kita yang PM orang dulu, kita bagi salam. Kalau orang PM kita, kita waalaikumsalam. So siapa-siapa yang non-Muslim boleh cuba salam dan hai. Simple. Hai ni untuk orang yang non-Muslim lah. Dia guna salam dan hai. Okay, yang kedua adalah kita ucap terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak share dengan saya? Kita ucap terima kasih kerana apa? Kalau yang dah tahu boleh senyap, yang tak tahu ni. Kita biasanya ucap terima kasih kerana apa? Kak Lin, kita ucap terima kasih kerana apa? Macam, dia sebut nama aku. Sudah. Abang Q, terima kasih kerana berminat. Betul. So itu adalah benda biasa yang kita guna. So apabila kita guna perkataan berminat, Abang Q kena faham nanti dia akan ada 50-50. Yes. So 50 ni dia berminat nak beli dan berminat tidak membeli. So kalau boleh kita tak nak ada perkataan yang macam tu lah. Kan? Kita tak nak ada peluang langsung dia berfikir. So apa kata saya cadangkan pada Abang Q dan semua orang, kita ganti perkataan berminat kerana kita gantilah kepada percayakan saya. Ataupun kalau dah guna percayakan saya, terima kasih kerana dah bersedia. Kan by the way kan Abang Q ni banyak buat camp motivation kan untuk anak-anak, untuk sekolah. So berminat itu adalah
kita nak semua orang yang datang kat kita tu memang dah ready nak dapatkan servis kita. So jangan guna perkataan berminat ni baru nak tanya-tanya. Come on. Kita ni hot. So kita tak ada masa nak layan orang yang baru nak berminat. Kita nak layan orang-orang yang dah okay, come, apa yang awak ada? Contoh. So itu bermula di sini. Mindset. So kalau mindset kita padu, kita akan tarik orang yang padu-padu juga. Tapi kalau mindset kita ni masih ragu-ragu, kan masih tanya soalan, pun ada soalan tak untuk saya, takut nak buat closing, you akan dapat customer yang pun yang 50-50 jugalah. Okay, so terima kasih kerana dah bersedia, terima kasih kerana ingin cuba. Okay, dah bersedia untuk dapatkan program yang paling havoc untuk tahun 2021. Contoh. Faham Kan ayat tu kan lebih wow berbanding hanya terima kasih kerana berminat untuk dapatkan servis kami. Macam okay. Faham tak maksud saya? Alright, so kita kena ubah sebab apa? Ingat balik intro kita hanya ada 7 saat saja. Okay, so salam, terima kasih. Kenalkan diri. Okay, so kenalkan diri ni pun penting juga. Okay, so apa yang saya nak dalam kenalkan diri, pastikan ada nama dan pangkat. Ingat pangkat wajib ada. Sebab orang Malaysia ni gila pangkat. Sorry to say. Dia nak berurusan orang yang ada pangkat saja. So siapa yang kat sini? Boleh ngaku dengan saya tak? Siapa yang kat sini masih memegang pangkat agent, dropship, master agent lah, VIP agent lah, tapi masih ada agent di depan dia? Kak Lee masih agent? Agent juga? Okay, so kalau boleh, apabila kita masih ada perkataan agent, saya tambah top agent. Tak kisahlah kau top agent ke, kan? Ataupun agent nombor 1 ke. Yang penting masih ada agent, kan? Customer akan pandang you sebelah mata. Saya cakap wakil. Betul, saya setuju. Okay, so kita kalau boleh gantilah agent ni, dropship ke apa ke, kepada wakil. Melainkan kau ni memang founder lah. Kalau kau founder, ngakuilah founder. Faham So wakil ni dia nampak lebih rapat, lebih dekat dengan kita punya brand. Consultant, saya tak recommend guna consultant. Sebab consultant ni nampak menjual. Executive ke apa ke, nope. Faham Macam stockist tak ada masalah. Stockist leader itu maksudnya dia dah serius. Maksudnya dia dah pegang stok. Kan? So siapa-siapa yang agent dan dropship yang di bawah ni, masih level-level bawah ni, bukannya saya tak nak you ngaku you sebagai agent, saya nak you saya adalah wakil sah. Okay, wakil sah. So wakil sah apa? Kan? So kalau first sebut nama brand dululah. Saya wakil sah Kowe. Bagi Kowe guna health planner. Ikutlah. Tapi kalau ikut saya lah kan, saya tak akan guna health planner tu. Sebab you akan nampak macam beribu orang lain Kowe yang ada. Faham tak maksud saya? So kita adalah wakil Kowe. So nanti wakil Kowe macam mana? Health planner. Oh, tak apa lah. Kita kan nak dia engage dengan kita. At least lah dalam 7 saat yang pertama tu you nampak berbeza daripada orang lain. Okay. So ikutlah company masing-masing. Kalau saya akan guna brand ataupun wakil sah. Sebab ingat, tak semua orang faham health planner tu berbenda. Tak semua orang faham consultant tu berbenda. Sebab tu kadang-kadang kita gunalah bahasa marhain, bahasa yang orang senang faham dan ingat terus. Okay. Alright. Terima kasih. Dan kalau saya tekalah Tuan Azmat, kalau Tuan Azmat bercakap dengan orang pun, saya Azmat, Kowe health planner ke sebut? Ataupun saya Azmat daripada Kowe. Kan? So kita akan guna bahasa yang paling cepat dan mudah orang ingat. Betul tak? Sama lah. So janganlah bila kita WhatsApp tu, kita ni nak tulis semua detail yang ada. Customer akan lari. Dia memang nampak bijak kat kita. Nampak kredibel kat kita. Nampak kita ni sophisticated. Nampak kita ni wow, ayat kau dahsyat. Tapi depan customer nampak bodoh. Sebab customer tak faham pun apa yang kita guna. Faham So gunalah perkataan-perkataan yang customer nampak, baca, faham terus. Make it simple. Okay. Itu alasan saya lah kenapa saya guna perkataan wakil.
Dan kadang-kadang lagi-lagi orang-orang yang baru berniaga, apabila dia sebut dia dropship, biasanya dia akan kurang yakin. Percaya kat saya. Oh, saya dropship je macam. So dia akan bila dia ulang-ulang dropship, dropship, okey apa 10% je. Tak best. So tak nak lah. Okey. So kalau dia tak ingat brand, barulah kita akan sebut produk. So contoh saya Amzad, wakil penapis air Kowe. Maksudnya letak kita punya keyword kat depan baru nama brand. Sebab orang tak perasan. Tapi sekarang saya rasa Kowe dengan Kuku ni memang nama dah kenal. So insyaAllah lah tak ada masalah. Saya Cik Jah, wakil Aman Kasid. Boleh? Boleh? Cuma kalau kasid tu kalau ganti bahasa Melayu lagi. Kadang-kadang pocik-pocik, mocik-mocik ni mereka yang ada duit. Diorang bahasa Inggeris ni dia lampak faham sikit. Faham Okey, dan last barulah kita akan tanya soalan. Kalau cari ejen pun boleh sebut terus wakil ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebab tu dia senang. Kan? Saya Awin wakil Applecard Group. Nampak tak? Kita sebut pun rasa macam kau ni orang kanan bos ke? Biarlah dia anggap kita ni orang kanan bos ke, orang kiri bos ke, orang bawah bos ke, orang atas bos ke. Biarlah. Walaupun kita baru ejen. Berbanding kalau, saya ejen Applecard macam, alamak, aku PM dengan ejen ke? So dia tak best lah. Itu sebab dia. Faham So tapi apa-apa pun bincang balik, kalau tak boleh, tak payah pakai. Apa-apa pun kita kena ikut rules and regulation. Okay, so biasanya apabila kita sebut pasal soalan, di awal-awal script closing kita ataupun flow closing kita, customer suka tanya apa? Customer suka tanya apa? Betul. Customer suka tanya harga. So far saya tak pernah jumpa lagi orang tanya benda lain. Kebanyakannya orang akan tanya harga. Kalau cari ejen mungkin dia nak untung lah kan, ataupun package. Tapi so far kebanyakannya orang akan tanya harga. Kan? So kalau macam dividen ni saya tak pastilah. Ni apa yang saya share ni you kena adjust balik ikut produk So bayangkanlah kat sini ada 69 orang, ada 69 produk. So kalau aku nak kena ikut masing-masing produk susah lah. So yang penting you faham. Okay, in general orang akan tanya harga. So kalau you jual pasal dividen ke apa ke, orang tak nak cerita pasal benefit dan lain-lain. Kan orang nak tengok, sebab dia nak tengok bajet dia macam mana. Sesuai ke tidak, mampu tidak. Faham So apabila dia tanya harga, boleh ke bagi harga? Boleh ke bagi harga? Serius ni soalan ni, boleh ke bagi harga terus? Tak boleh. Boleh. So lepas bagi harga dia blue tick. Sebab dia dah dapat apa yang dia nak. So nak bagi harga boleh, tapi it depend on situation lah. Okay, so kalau customer tu terus tanya harga, kita akan tanya soalan dulu. Okay tuan, saya faham. Okay, sebelum saya bagi harga ataupun offer special hari ni, tuan dah confirm ke nak set package combo yang mana? So kita tanya ni dulu. Faham tak? So kalau macam Tuan Azmat jual Kowe kan, Tuan dah confirm belum nak produk yang mana, nak item yang mana. So double confirm dulu. Dia nak harga ni. So dia tahu tak apa harga yang dia nak ni, aku bagi harga semua sekarang. Hilang. So kita double confirm dulu. Faham tak? Boleh yang Rita so guna tanya double confirm balik. Kau tengok apa tu Rita? Ngelamun. Nasib baik aku tegur. Kau tidak, hilang dah. Okay. So gunalah ayat macam ni. Saya faham. Sebelum saya bagi harga special offer hari ni, dah confirm belum nak set ke package ke combo yang mana? So kalau dia dah tahu,
Apa kita nak buat? So contoh, dia dah tahu dah apa yang dia nak. Apa kita buat? So kalau saya akan upsell dulu. Kalau dia dah tahu apa yang dia nak, jangan terus bagi apa yang dia nak, tapi upsell dulu. So contoh kalau dia nak skincare, kan dia nak moisturizer, okey boleh, saya akan bagi harga moisturizer, tapi apa kata puan tambah lagi satu cleanser, upsell. Faham tak? So contoh kalau dia nak unit trust, saya nak start dengan RM100. Okey puan boleh, tak ada masalah, kita akan proceed. Tapi kalau untuk hari ni, kita try untuk 300 boleh? Sebab tengah ada offer ni, upsell. Paru pula kan, biasanya sekilo sekian. Okey puan, kalau macam tu kita ambil 2 kilo ya, upsell. Faham tak? Upsell. Apa-apa upsell. Dia terima ke, dia tak terima ke, it's okay. Kan? Sebab upsell ni penting. Sebab kadang-kadang kenapa customer tu tidak ambil lebih dengan kita, sebab kita yang tidak upsell. Kenapa kita tidak upsell? Kita takut. Kita kesian. Mokcik ada duit. Faham? Mokcik ada duit. So jangan kesian pada mokcik. Okay? Okay, yang kedua adalah apabila customer tidak tahu. Customer tidak tahu. So apabila customer ni tidak tahu, apa nak kena buat? Tanya soalan. Okay, nak tanya soalan apa? Soalan keperluan. So apa maksud soalan keperluan ni? So kalau kita jual servis, tanyalah dia nak servis yang mana. So kalau kita jual produk, tanyalah keperluan nak selesaikan masalah apa. Faham tak? So kalau kita jual tudung ke, kalau kita jual blouse ke, soalan keperluan adalah dah ada belum design yang dia nak. Nak tengok tak katalog yang kita ada. Faham tak? So kalau produk kurus, tanyalah soalan keperluan. Dia nak turun berapa kilo, sekarang beratnya berapa, kenapa nak turun berat, kenapa nak turun berat kilo, kenapa nak turun berat. So itu adalah soalan keperluan. So daripada soalan tu baru kita akan cadangkan, okey puan plan nak turunkan 15 kilo, apa kata kita amalkan 3 bulan, okey ini adalah harga 3 bulan. Close. Faham tak? Tanya BMI boleh kan sir? Kenapa nak tanya BMI? Yang datang tu semua dah gemuk-gemuk dah pun, memang obes. Bukannya dia datang tu kurus. So kalau kita kirakan BMI, ni contoh lah kan, ni sebab saya pun buat duit banyak juga dengan produk kurus. Yang datang kat kita tu, kita dah boleh agak dah. Nak turun 10 kilo, nak turun 15 kilo. Betul tak? Betul tak? Yang jual produk kurus ni. Nak turun 10, nak turun 15. Tak ada ni nak turun 3, nak turun 5, tak ada. Sebab apa yang nak turun 5, nak turun 3 tu, dia dah amalkan produk, sampai satu tahap, dia dah tak boleh turun lagi dah. Faham kan? So biasanya orang-orang yang baru nak bermula ni, mesti nak turun 15, nak turun 10. So kita tak perlu nak buang masa nak kira BMI lagi. Nak kira BMI tu nanti. Boleh nanti. Sebab kita ni bukannya first time kita jumpa customer. Sebab kadang-kadang bila kita nak kira BMI, kita nak tahu berat dia. Nak tahu tinggi dia. Siapa kat sini ingat tinggi dia berapa? Saya tak ingat. Saya memang acah tinggi je lah. 175, 180. Kita memang suka acah pun. Kan? Tak ada ni ingat detail. Nampak Haikal 212. Tinggi. 2 meter. Dalam mimpi je lah. So tak semua orang ingat. Saya sendiri pun tidak ingat. So apabila kita suruh dia, okey kejap nak ukur. Kau tunggulah 3 hari. Nak cari peniti lah, nak cari pengukur lah, nak kena cari pembaris lah. So kita tak nak buang masa kat situ. Bukannya saya tak suka tanya BMI, tapi kita kan dah pakar. Kita dah tahu dah. Orang yang datang kat kita tu mesti gemuk lah. So kalau dia tak gemuk, dia tak akan cari kita. Faham Okay? Fokus more on apa masalah dia. Betul. Saya lebih kepada fokus pada apa keperluan dia. So keperluan itu adalah berbeza ikut produk masing-masing. Contoh macam unit trust. Kan, unit trust ni keperluannya apa? Kan, bukan dia nak nyimpan. Dia nak buat duit. Tapi bukannya boleh terus buat duit. So dia pasti ada duit yang lebih, okey dia nak menyimpan. Ataupun mungkin dengan unit trust tu dia boleh susun financial dia untuk anak di sekolah nanti. Saya tak tahulah sebab itu kepakaran masing-masing. Macam Kowe, apa keperluan dia? Kenapa kena ada air filter? Kenapa kena ada water filter? Kenapa kena pakai tilam? Faham tak? Kalau orang sekadar just nak tilam, baik bagi tilam kat kedai perabot.
Kenapa nak sampai kena ada buat bulanan 100.5 untuk dapatkan tilam? So orang yang nak pakai tilam 100.5 setiap bulan ni pasti ada masalah tulang belakang kan, ataupun nak tidur yang lebih nyenyak sebab penat. So dia tidurnya tak boleh lama, dia kerja balik malam pergi pagi, so dia ada lebih kurang 3 jam 4 jam saja nak tidur. So dia nak pastikan 3-4 jam itu berkualiti. So nampak tak? Faham So keperluan orang ni berbeza-beza. So contoh kalau macam Abang Q, dia punya produk adalah leadership. So apa keperluan dia? Itu. So janganlah kau anggap semua soalan je tentang masalah. Nope. Tak semua benda kita tanya masalah. Contoh yang jual paru tadi kan, Puan Tina jual paru. So kalau kita nak tanya soalan dia. Puan dah ada belum menu yang Puan nak, ataupun perisa, ataupun contohlah kita ada beberapa paru kan. Ataupun kalau kita ada satu paru je tapi ada beberapa berat, okey, Puan dah confirm belum nak 500 gram ke ataupun sekilo? Nak guna sendiri ke untuk makanan ramai? Nak beli untuk repackaging balik ke ataupun untuk guna sendiri? Itu adalah soalan keperluan dia. Faham tak? Bukan kita tanya, Puan nak perisa apa? Dan kau memang ada satu perisa je. Kan kelakar tu. Faham takkan nak tanya paru belah kiri ke paru belah kanan? Kau boleh teka nak dapat paru belah kiri belah kanan. Faham Good. So itu adalah kalau orang tanya tentang harga. So keperluan orang ni beza-beza. So saya tak boleh nak fokus sangat bab soalan ni. So saya bagi contoh je lah kan. Nanti you adjust balik ke tu. Okay, so bila kita dah tanya soalan kat sini, kalau dia tak tanya soalan, kita akan terus ke bahagian sini lah. So kat sini kita adalah soalan keperluan. Okay, soalan keperluan. So soalan keperluan ni ada macam-macam cara kita boleh guna teknik. Okay, so yang pertama, kita boleh tanya soalan keperluan ni dengan teknik lead question. Maksudnya, kita jangan tanya soalan open-ended. Siapa pernah tanya soalan macam ni? Puan, apa masalah Puan? Ngaku. Siapa tanya macam ni pada semua? Yang senyum-senyum tu mesti pernah tanya soalan ni. Puan, boleh saya tahu apa masalah Puan? Kau tahu tak Puan tu jawab apa? Engkau masalah aku. Kau tahu tak aku ni baru balik solat tarawih, kau follow up tanya masalah aku ni apa? Engkau lah masalah aku. Sebab masa tu keperluan dia adalah dia nak bertenang. Tapi puan-puan kan PM tinggalkan nombor telefon, itu kan petang. Contoh. Haikal Aziz, puan dah ada kerepek raya, raya pun tak, kerepek raya benda. Sentap makcik tu kan. So tanya soalan tu kalau boleh, janganlah tanya soalan yang terlalu open-ended. Faham Apa maksud open-ended tu adalah soalan yang terbuka. Hati-hati jangan tanya soalan terbuka. So kalau boleh, sebab beza tau. Sebab kalau kita jumpa orang depan-depan, soalan terbuka terbaik. Sebab kita tak perlu pressure dia. Tapi dalam WhatsApp, kalau dia tanya soalan terbuka, dia kena fikir. Bila fikir, ada masa. Bila customer ada masa, customer bagi apa? Bagi blue tick. So jangan tanya soalan yang kena fikir ada masa dapat blue tick. Ingat, ini dalam WhatsApp. Kalau depan-depan, boleh tak dia blue tick kan kita? Tiba-tiba senyap je. Puan okey ke nak unit trust ni? Puan macam blue tickkan saya je. Tak ada. So kalau kita jumpa depan-depan, kita ada nampak body language dia, kita tahu reaction dia macam mana. Dalam WhatsApp, macam mana nak tahu? Faham So tanya lead question. So lead question yang kita ada, boleh saya tahu sis ada masalah kulit yang macam mana? Itu masih soalan terbuka. So bagi jawapan sekali. Saya selalu tanya, puan nak ikhtiar hamil ke? Boleh. Tapi kalau soalan yang lebih cantik, Rita, puan ada plan nak hamil dalam masa terdekat. So kalau kita tanya, puan nak ikhtiar hamil ke? Kau rasa? Sentak pula kadang-kadang kan. Kalau kita habis tu, dia macam orang tengah cuci tengah sidai tuala, tanya, tengah sidai tuala ke? So tak naklah tanya soalan macam tu. So kita tanyalah, puan ada plan tak nak ikhtiar hamil ke ataupun ada plan untuk hamil dalam masa terdekat? Ya, saya tengah ikhtiar. So kita just nak ulang ataupun nak yakinkan balik dia berjumpa orang yang betul. Contoh kalau macam Tuan Azmat jual kowe kan, boleh saya tahu puan ada plan ke nak guna sebarang produk daripada kowe dalam masa terdekat ni? Ya, saya nak cuba water filter. Settle. Fokus kat water filter je lah, jangan cerita benda lain. Faham tak? Itu je.
cik nak upgrade sales 200% dalam masa terdekat ke? Itu kita overclaim. Dan sales ni jangan jual, maksudnya janganlah jual hasil sampai saya takut tau. Kan apabila kita nak cerita pasal okey, nak tak saya contoh, nak tak awak dapat income 10,000 dalam masa 3 hari? Kalau dia tak dapat 10,000 3 hari macam mana? Kalau you tak boleh upgrade si 200% dalam masa terdekat macam mana? Itu bahaya dia. Contoh kalau cik nak tak kalau saya bantu upgrade sales puan at least 200% dalam masa terdekat. Itu tak apa. Beza ayat dia. Orang kalau buat duit, dia terima. Okay, on. Dia akan nak awak buktikan saya boleh dapat income 200%. Faham Okay, good. Untuk uppercut product kurus nak tanya macam mana? Boleh saya tahu tuan nak turunkan, ada plan nak turunkan berat badan tak dalam masa dekat? Dan nak turun berapa? Boleh? Kalau ESW nak lead question macam mana? Sebab selalu tanya terus masalah kulit dia. Sabarlah Syed Amirul, ni aku nak sambung lah ni ayat dia. Okay, ni ayat dia. Ni contoh So kita akan bagi ayat dia. Okay puan. Okay awak, ikutlah kan, panggil apa? Hari ni puan nak saya bantu selesaikan masalah, tak kisahlah kan, berat badan ke, kulit ke, biasanya kita ambil lah kulit ke, okay. Selesaikan masalah kulit, muka, masalah kulit yang mana hari ni. So kita akan bagi jawapan. Jeragat, jerawat, kulit kusam. Tanya soalan, jawapan. Soalan, jawapan. So kalau macam Rita, okey puan, hari ni puan nak saya bantu selesaikan ataupun puan nak saya bantu selesaikan, contohlah kan, kita ikhtiar hamil ni mungkin ada sebab masalah sebelum tu. Haid tak teratur, keputihan, mungkin berat badan berlebihan, betul tak? So itu yang menyebabkan dia susah nak ikhtiar hamil, betul? So you boleh guna teknik macam tu juga. Daripada you direct tanya, puan ada plan nak beranak ke? Ataupun ada plan nak hamil ke? Kadang-kadang sedih pula dia kan. So InsyaAllah lah, tanyalah soalan-soalan yang cerita tentang masalah dia dulu. Kenapa dia nak perlu ikhtiar hamil dengan kita? Faham So contoh, call me Nabila, puan ada target simpanan berapa? Puan ada target simpanan berapa dalam masa terdekat ni? Saya tolong plankan ikut kemampuan puan. Saya tak faham Nabila, soalan awak ni macam mana? So maksudnya puan ada target nak ada simpanan berapa kot? Kan, nak ada simpanan berapa dalam masa terdekat ni? So Nabila jual apa ni? Unit trust ke? ESB Finance. So kalau ESB Finance ni, contoh janganlah tanya pasal simpanan macam ni, kita boleh buat, okay, puan ada plan ke nak mula dengan ataupun nak mula start dengan ESB Financing dalam masa terdekat ni? Direct je. Sebab orang dah tahu dah ESB Financing tu untuk apa. Faham tak? Jangan cerita pasal simpanan. Maksudnya target simpanan ni macam, sebab nak dapat simpanan ni pun lambat lagi. Betul tak? ESB tu dia lambat. Dia setahun berbulan-bulan baru nampak. So kita start, okay, ada plan tak nak start ESB Financing? Ataupun okay puan, boleh saya tahu puan nak gunakan ESB Financing ni untuk apa? 1, 2, 3. Untuk anak-anak ke? Untuk simpanan ke? Dan saya tak tahulah ESB Financing untuk apa. Faham tak? Boleh So janganlah asyik tiru yang ni. Ini contoh. Ini untuk produk. So okay puan ada plan ataupun plan-plan nak guna ESB Financing ni untuk apa ya? Okay, 1 apa? 2 apa? 3 apa? Okay. Faham kalau ditekan link, contoh bantu hilangkan karang gigi. Okay, kalau karang gigi, okay puan, hari ni puan nak saya bantu selesaikan masalah gigi puan yang mana? 1 ya? 1 kuning, 2 karang gigi, 3 apa-apa-apa. Boleh. Ni adalah jenis lead question. Okay tuan, hari ni tuan nak saya bantu selesaikan. Okay, ni untuk Izzah. Kasit ni, kita bukannya selesaikan masalah tau. So contohlah kan kita kata, okay tuan, hari ni tuan nak saya bantu dapatkan seat kereta yang baru ke?
So kita terus offer dia, okay, nak seat kulit ke, nak sintetik ke, kan? Sebab kita kan buat seat baru, betul tak? Ke macam mana ni? Ke ataupun seat tu kita letak dalam atas seat, ataupun cover tu letak atas seat yang lama, ke macam ni? Saya pun tak tahu. Tapi kalau Izzah punya ayat ni, nak selesaikan masalah ni, selesaikan masalah ke kita nak sebut? Mungkin boleh gantilah, bukan selesaikan masalah. Okay, tuan nak saya bantu. So lebih kepada offer kita lah. Sebab ingat yang beli kasut kita ni lelaki. So kalau lelaki ni, dia tak faham tentang kotor, koyak. So kalau boleh, biar dia cerita apa yang dia nak dan kita offer terus. Itu beza dia. Tapi kita akan lebih, contohlah kan, kalau untuk Izzah ni mungkin kita akan guna teknik yang satu lagi. Okay, jom. Faham untuk lead question semua orang? Boleh? Alright, so tanya soalan, bagi jawapan. Tanya soalan, bagi jawapan. Dan kalau dia tak reply juga, letak CTA. Okay, kalau dia tak reply juga, letak CTA. Suruh tolong reply. And antara di atas yang paling puan risaukan. So kita gunalah ayat macam ni. So gunalah perkataan risaukan ke, ataupun contoh macam ASB Finance kan. Okay, tolong reply puan di atas, ataupun tolong reply antara perkara di atas yang puan nak urgent ataupun puan nak segerakan. So jangan semua guna risau. ASB Finance mana ada risau. Faham tak? Kalau macam kasih pula, tolong reply di atas, antara perkara di atas yang paling tuan risau ke, bukan risau lah, macam nak dibantu segera ke. Contohlah, maksudnya kalau ayat ni, cara ni tak sesuai, kita ambil yang kedua pula. Sebab kasih tu dia direct je. So kalau untuk kasih, antara you boleh cuba adalah tanya dia, okay, tuan dah ada belum design sarung cover, kasit cover yang tuan berminat? Direct macam tu. Faham tak? Tak perlu tanya soalan masalah. Terus tanya dia dah ada belum warna, material ataupun design cover seat yang dia nak. Settle. So tugas kita adalah tinggal upsell dan upgrade untuk kasit yang lebih mahal lah. Itu je. Faham So jangan tanya masalah. So yang tanya masalah ni untuk produk yang ada sebelum dan selepas. Okay, kalau produk direct macam tudung, baju. Okay puan, hari ni puan, saya nak bantu puan dapatkan baju yang macam mana ya? Janganlah tanya soalan macam tu, kan kelakar. Okay, nak pakai blouse ke, ataupun baju merah ke, baju biru, baju kuning, jangan. Okay. Alright, yang kedua adalah kita guna teknik testimoni. So guna teknik testimoni ni adalah apabila kita akan bagi gambar. So ASB Finance, awak boleh guna teknik ni. So maksudnya awak bagi gambar graf, berapa lama yang dia dah simpan dengan kita. So tengok tak dia punya simpanan naik. So itulah teknik testimoni. Faham So kalau contoh Tuan Azmat boleh guna water filter kan, bagi gambar air yang kotor tu. Kan air yang kotor tu maksudnya air tanpa water filter yang kat rumah kita yang kotor gila tu. Kan lepas tu tanya soalan ni. Okey puan, berdasarkan gambar di atas, so masalah ni kita gantilah ataupun isu ke, kalau ada orang dia tak suka guna perkataan masalah, so ikutlah masing-masing nak guna isu ke. Biasanya kalau saya sebut masalah je lah kan. So masalah air, kalau kita water filter, masalah muka kan, kalau kita jual produk skincare kita bagi gambar muka. So masalah lah maksudnya yang sebelum saja kat sini. Okay, yang sebelum saja. Yang selepas tak payah, sebelum. So okey puan, berdasarkan gambar di atas, masalah air puan, bagi jawapan. Sama, teruk, ataupun lebih teruk. So gambar tu kan gambar sebelum tu lah. So contohlah kan, Rita bagi gambar keputihan.
ataupun rambut gugur. Betul? So bagi gambar sebelum. So berasa gambar di atas ni, puan punya masalah ni sama teruk ataupun lebih teruk? Bukannya lebih turun maksudnya lebih kurang. Tak. Maksudnya sama ataupun lebih teruk. Sebab apa? Sebab kita nak cari dia punya desperate. Yes. So kalau customer tak desperate, dia tak beli. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang kalau dia tak terdesak untuk dapatkan produk kita, dia tidak akan beli. Okay? So macam Amirul jual ESW kan. So bagilah gambar sebelum tu. Okay, so contoh gambar sebelum tu muka dia macam mana. Tanya dia, masalah muka dia sama teruk ke lebih teruk? So kalau lebih teruk, insya-Allah dia akan ada minat lah. Terima kasih Puan Haji. Okay? Alright. So far faham? So ini adalah tiga cara lah untuk buat introduction ataupun soalan keperluan. Dan ini untuk produk yang ada sebelum dan selepas. So kalau produk yang direct, contoh macam servis ke kan, ataupun kalau jual fotografi ke, so kita tak perlu tanya soalan-soalan macam ni. Kita terus direct. Faham jual makeup ke. So janganlah guna, ini adalah contoh untuk produk yang ada sebelum selepas. So kalau yang direct tu macam tudung, baju, servis ke, so kita terus tanya apa yang dia nak. Faham kalau ada orang jual emas kan, ada orang jual emas, tanyalah dia, dah ada belum design emas yang dia suka, berapa bajet yang dia nak belanja hari ni, settle. Tak perlu tanya lagi soalan-soalan macam ni, nak beli emas untuk siapa lah, tak payah. Okey, soalan sebelum saya teruskan. Ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya. Haikal okey kan? Alright, Adib, Firdaus, Abang Jai. Okey. Terima kasih Firdaus. Okey. Alright. Bukan apa saya main petik je lah nama kan. So insyaAllah lah. Sebab tu kadang-kadang saya jarang buat kelas public. Sebab nanti saya tak boleh nak bagi ayat yang betul. So ini saya bagi yang general lah. So nanti kalau tak faham, tanya. Okay. Ada jika klien cakap nak bagi detail tapi belum bagi-bagi. Maksudnya tu klien nak bagi detail apa tu? Azrai jual produk apa? Kalau yang mencari ejen nak buat duit, perlu soalan yang macam mana? So kalau tanya saya, kat soalan ni, biasanya kita akan nak jadi ejen tu kan. Kita boleh tanya, dah pernah pakai belum produk kita? Dan dah pernah berniaga tak sebelum ni? Biasanya kita akan tanya dua soalan tu. Sebab satu memang dia kena pakai produk kita dulu supaya dia ada at least lah ada feel ataupun experience menggunakan produk tu. So bila dah pakai produk, insyaAllah dia bercerita. Yang kedua adalah dah pernah berniaga ke belum? So kalau belum berniaga, you boleh pilih lah antara you nak guide ataupun macam mana lah. So ikut team masing-masing lah. So soalan ni adalah you punya interview yang pertama untuk orang yang cari ejen. Okay? Alright. Macam mana kita nak follow up klien dah lulu ASB Finance tapi tak buat payment lagi? Okay, so kalau untuk follow up kita tak cover hari ni. So ini adalah untuk customer baru. You know way aku nak cover semua. Kita ada 90 minit je. So nanti kalau ada kelas lagi kita join lagi, okay? Boleh So nanti kalau nak Haikal, tolong remind saya dalam grup Telegram supaya kita cover bahagian follow up. Okay, tapi kalau saya boleh cadangkan untuk follow up klien yang dah lulu ASB Finance ni, screenshot dia punya kelulusan tu hantar kat dia. Okay puan, kelulusan ASB Finance puan dah settle. So saya lah kan, saya akan buat apa? Saya akan tulis letak balik nama dia, IC dia kalau kita dah dapat, alamat dia, double confirm balik. Okay puan, semua detail ni okay kan? Sebab kita nak proceed dan kalau semua okay, boleh tak kita buat first payment? Settle. Itu je. Jangan terus, Assalamualaikum puan, ASB dah lulus ni. Bila nak payment memang marah lah makcik tu. Faham So nak minta duit ni, kena minta something yang dia boleh bagi dulu. Seperti detail lah. Itu je. Walaupun dia dah bagi detail. So kita ulang balik. Macam mana nak follow up customer yang nak closing sebab kita perlukan detail untuk customer untuk key in order. Kowe. Follow up je lah. Mintalah detail. Assalamualaikum puan. Semalam puan kita semalam puan dah buat keputusan untuk dapatkan apa yang dia beli kan. Contoh dia nak ambil ini dan ini.
So alhamdulillah stok dah ada, dah ready. So saya perlukan nama, alamat, nombor telefon. Minta je lah. Alasan busy. So kalau alasan busy tu kena tengok balik waktu kita follow up tu lah. Tak apa, tugas kita follow up je. Tuan ada buat kelas follow up ke lepas ni? InsyaAllah kalau ada permintaan. Diorang ni suka buat script closing je. Diorang tak suka follow up. Semua terror buat closing kan. PM masuk, close. PM masuk, close. So hari ni sebab bila biasalah kan, kalau aku tanya dalam grup tu nak belajar apa, semua senyap. Kan, bila dah masuk kelas, bila aku nak cerita pasal script closing, buat follow up. So nak follow up guna WhatsApp ataupun direct call lagi elok. It depend. So kalau untuk first presentation, call lebih elok. Tapi kalau follow up, WhatsApp. Okay. Kalau first presentation, PM masuk, call tu lebih A. Tapi follow up jangan call. Kita nak follow up ni 6 kali. Kan? Takkan 6 kali tu nak follow up, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kan? Nak follow up se. Ya saya nak tanya apa tu Kak Lin? Yang pasal harga, lepas tu yang customer yang dah tahu untuk upsell. Okay. Okay, so soalan dia, okay, customer macam contoh macam saya jual burgers kan. Dia tahu burgers ada floral edition tau. Okay. So untuk dapatkan floral edition, customer kena beli toner and serum. So sekarang ni dia dah beli, dia tak ada serum je, dia tak ada toner je. Contoh macam, okay babe, aku nak serum, moisturizer and cleanser. So macam kita nak upsell untuk dia dapatkan toner tu. Tapi maksudnya dia dah beli toner tu cuma tak habis lagi. Cuma alasan dia cakap babe, toner aku tak habis lagi, nanti aku beli. Tapi sebab kita nak dia dapatkan floral edition tu. So macam mana ayat yang kita nak bagi dia lah. Faham. So biasanya saya akan cakap, babe, kau ambil je lah toner sekali, dapat floral edition, settle. Sebab tu babe kita kan. So kalau tu customer lain cerita, tapi ni sebab dia babe kita, babe, kau tak sayang aku ke? Ambil toner sekali lah. Sampai hati kau kan? Tapi cuma dia cakap, aku tak pakai lotion tu. So macam tu. Sebab dia lotion, dia free gift lotion. So bila aku tak pakai lotion tu. So macam sebab kita tengah kejar promotion untuk floral tu. Okay, ingat kita tak jual lotion. Kita jual floral edition. So jangan highlightkan, bukan kita nak dia ambil floral edition tu dapatkan lotion. Jangan terbalik. Dia nak tambah toner tu so dapatkan floral edition. Dan free gift yang dia dapat adalah lotion. Dah itu je. So kalau lotion tu tak pakai, bagi mak dia lah. Okay. Jangan risau pasal free gift. Sebab itu yang terbalik kita ni. Kita nak suruh dia tambah supaya dapat free gift. Dan ingat, tak semua orang perlukan free gift tu. So bila kita highlight kat free gift, tak apalah, tak payahlah aku tambah. Kita nak dia ambil floral edition. Free gift tu adalah bonus kalau dia ambil floral edition. So kalau dia tak nak, boleh bagi orang lain. Tak ada masalah. Okay. So kalau contohlah kan, dah kenapa aku nak kena toner lagi, kan aku ada lagi. Alah, aku support lah, aku tambah je lah, nanti kan habis juga. So paksa rela. Tapi untuk babe saja ingat itu untuk babe saja. Maksudnya kawan kita. Tapi kalau untuk customer biasanya dia tak kisah. Babe ni dia berkira sikit sebab apa? Mungkin sebab Lin biasa ikut apa yang dia nak. So kali ni sebab kita ada target kita nak capai, alah babe, hari tu kau beli asyik beli tiga aku tak kecoh pun. Kau belilah sekali toner ni. Aku sikit je lagi nak capai target ni. Sikit je lagi. Yelah. Dia akan beli punya. Itu yang saya buat lah dengan student saya kan. Kadang-kadang you kena share you punya situation sebenar. Dan diorang akan beli balik sebab benda tu memang dia akan pakai juga. Bukannya benda tu cuma dia tak beli sekarang sebab masa ada lagi. So apabila you faham formula tahu perlu mampu, tahu kan cerita ni kan, tahu perlu mampu. So nak mudah closing, orang kena tahu dulu yang kita jual, orang kena perlu apa yang kita jual, dan orang kena perlu mampu dapatkan apa yang kita jual. So kalau orang tu tahu yang kita jual tapi dia tidak perlu, sebab apa? Masih ada. Walaupun dia mampu, dia beli tak? Tak. So kita buat dia perlukan dengan apa tahu? Walaupun dia tak perlu produk, tapi dia perlu support kita. Sebab dia perlu sayang kat kita. Sebab kita kawan. Kan? So dia perlu support. Dia perlu beli tu sebab nak support Lin. So dia akan belilah insyaAllah. So nampak tak? Closing ni dia bukan, jangan jual produk. Manusia ni membeli dengan emosi.
So kalau you terlalu menjual produk, you akan jadi macam orang-orang lain lah. Faham Follow up better on the same day. Follow up better on the same day ataupun the next day. It depend dia. Dia depend bergantung awak habis kat mana. So biasanya saya akan follow up the next day. Selepas kita dah fight 2 kali. Contoh dia tak nak, kita fight. Okay, saya faham. Guna formula handle rejection dalam ebook volume yang ketiga. Okay, kita dah fight lagi 2 kali. Saya faham. Dia tak nak juga. Okay, baru esok. Selagi kita buat presentation yang pertama, kita tak follow up dia ataupun kita tak dapat 2 kali faham, maksudnya dia reject, kita faham, dia reject, kita faham, tak dapat 2 kali, follow up je, follow up sampai dapat payment. Sebab tu dalam 24 jam itu penting. Dan nak follow up berapa kali, kita akan guna formula 1447. Tak silap saya, handle rejection dan follow up ni di volume 3, saya bagi jadual dah 1447, 777 sampai dia beli. So nanti kelas follow up nanti, okay? Bukan malam ni. Nanti kau sampai sahur pula belajar dengan aku hari ni. Okay. Alright. Saya harap saya menjawab soalan Nadia. Man, kalau nak offer option dan cara buat duit dengan bisnes kita, dia tanya, kena cari orang ke apa nak jawab dengan sopan? Biasanya kalau nak buat duit dengan cari orang ni, contohlah, kita tak cari orang. Cuma kita akan kata, kita akan, so contohlah kan, cari orang ni, sebab tu kadang-kadang apabila kita terlalu fokus pada networking kita terlupa nak highlight kita punya produk. Ingat nak cari orang ni, you dulu kena ada angka buat retail. Saya tak tahu Man buat produk apa Man? Boleh tak share dengan saya? Buat SIM card ke ataupun macam mana? Oh, banyak pula yang chat saya nanti kalau Man dah cerita nanti saya tolong jawab. Betul Azrai, kena beli jiwa. Maksud main sentimen dan emosi tu kira erat strategi lah. Ya betul. Tapi pastikan jangan terlalu desperate. Belilah dengan saya. Tak nak. Itu dah nampak macam murahan. Cuma kadang-kadang dia kena ada push sikit je. Sebab dia nak bayar. Cuma dia rasa macam, alamak, ada lagi ni. Kita tolong, alah. Nanti dia akan beli lah. Tapi kalau dia tak beli, sudah. Yang penting kita dah upsell. Tak nak, tak apa. Jangan terlalu memaksa. Ingat, jangan paksa customer. Okay, Abang Jai. Boleh tak kita bagi tahu customer kita perlukan pembelian dia untuk cukupkan sales. Contoh kita jual barang yang perlukan target sales dalam masa yang ditetapkan. Bagaimana cara terbaik dan manis nak tanya. So, biasanya jangan gunakan sentimental ni di awal perbicaraan kita dalam communication kita. So, kadang-kadang teknik ni selalu digunakan pakai oleh orang credit card yang kat mall-mall tu. Support lah saya, hari ni saya tak ada sale. Lagi orang malas nak support. Kan? So tak nak. So benda ni adalah last resort. Maksudnya saya nak, cuma dia kalau ada cuma alah insya-Allah lah Tuan tolong saya capai target saya hari ni dan insya-Allah saya akan pastikan puan berpuas hati dengan produk yang puan dapatkan itu. Betul. So win-win situation. Abang Jai jual produk apa Abang Jai? Kowe. Alahai, kowe. Tak ada masalah lah kowe. Kalau tanya saya, Abang Jai, kenapa kita mungkin desperate nak capai target seharian itu disebabkan kita tak cukup banyak lead. Itu je. Kan? Sebab orang dah tahu tentang kowe. So tugas kita adalah upgrade marketing kita lah. Okay. So kena ada content satu, personal branding satu. So itu segi marketing lah. So leads tu penting kena ada. Sebab kadang-kadang mungkin di 3 bulan pertama kita boleh berharap pada kita punya contact list dalam handphone, tapi one day contact tu akan habis. Kan member kita semua dah pakai kowe kot. Tak ada benda lain. So you kena ada kawan baru. So kawan baru tu maksudnya pergi kelas TikTok ke, kan beli join dalam circle-circle macam ini ke. Sebab tu kadang-kadang macam ni kita nak masuk circle, apa-apa circle-circle baru ni, so kita kena ada mindset untuk memberi value pada mereka. So contoh jangan asyik nak menjual je, tapi kita ajar dia lah macam mana nak cara minum air dengan betul. Kan air yang difilter ni rasanya gana. Kan apa efek pakai air filter. So educate. Jangan terus menjual. Nanti you akan dipalau lah dalam grup tersebut. Okay. Terima kasih Abang Jai. Abang Jai kat mana? Kuching, Sarawak. So bagi saya Sarawak dan Sabah ni adalah hotspot lah untuk berniaga. Sebab dapat produk susah. So kalau Abang Jai boleh guna social media ni, upgrade sikit, memang lah. Okay?
Alright. Sahur pun boleh tak nak? Aku tak nak ngajar sampai sahur. Terima kasih, Sir. Sama. Terima kasih Abang Jai. Man ni orang power. Ya betul. By the way, Man jual produk apa? Dia power. Saya tahu dia power. Tapi dia buat apa sebenarnya? Abang Fazli pun power juga. Memang. Orang yang dalam kelas ni semua power-power. Tugas saya ni hanya mencantumkan korang punya puzzle-puzzle, ilmu-ilmu yang banyak-banyak tu. Yang kadang-kadang nak guna teknik yang mana satu Yang ini ke yang ini. Tugas saya adalah campurkan supaya dapat puzzle yang cantik. Nampak jelas apa yang kena buat. Kecil comel. Hai sir, saya Selvia. Customer saya ni anak dia nak beli penapas air. Okey, faham? Tapi mak dia sekejap nak, sekejap tak nak. Sebab mak dia dah selesa guna penapis air jenis yang refill tu. Faham? Macam mana saya mau yakinkan mak dia yang penapis air Core ini lebih memudahkan sebab saya tak kenal ibu dia. Tapi anak dia rakan sekerja. Apa perlu saya buat untuk follow up customer ni? Cakap kat anak dia, kalau dia submit dengan kita bagi hadiah kat mak dia. Settle. Mak dia bukannya tak nak, tapi kejap nak, kejap tak nak. Betul tak? So kenapa dia nak, kejap tak nak? Sebab dia tak ada rasa rugi. So kena tanya balik pada diri kita ni ataupun pada Selvia. So kalau kita nak pujuk mak dia tu komit dengan kita tu, apa yang mak dia akan dapat? So kalau kita hanya cerita pasal kelebihan water filter, dia dah ada water filter. Tak kisahlah refill ke, murah ke, mahal ke, dia dah ada. Dan dia berpuas hati dengan hasil yang dia ada tu. So kita kena add on lebih sedikit. Mungkin untuk kali yang pertama ini, ataupun tak tahulah, mungkin you ada combo-combo ke yang extraordinary ke yang menyebabkan mak dia rasa macam, wow, submit dengan Selvia dapat dapat seramik, periuk seramik ke kan, ataupun dapat 2 kilo ayam ke, tak kisahlah. Mak-mak ni dia bukannya kisah pun pasal botol air kau ke, dapat ayam ke, dapat daging, dia ons. Kan, dapat hamper ke, hari raya ke, benda-benda kecil tu yang memberi impact pada orang. Walaupun kita tak kenal mak dia, terus kita cakap dia, tanya kat anak dia, tanya kat mak tu nak hadiah apa? Sebab tu kadang-kadang nak bagi hadiah ni, kita bagi hadiah apa yang orang nak, bukannya kita yang sendiri. Okey. Itu apa yang saya buat lah. Sebab kalau kita push juga, puan, water filter refill tu tak elok. Tapi dia tak rasa tak elok, benda tu okey je bagi dia. So kenapa dia nak kena tambah komitmen untuk dapatkan water filter yang lebih bagus dan lebih, mungkin agak pricey untuk dia. Why? So kan ada sebab. So orang Ganu kau? Tak. Saja je sebab saya biasa dengan orang Pantai Timur kan, dengan orang utara. So dia ada, bolehlah sikit-sikit. Kan, adakah kita perlu kerap message customer untuk closing? Hari pertama cakap minat, lepas tu senyap. Kita tidak perlu message hari-hari. Kita akan guna formula 1447. Jangan follow up hari-hari. Assalamualaikum, dah bayar belum? Assalamualaikum, masih berminat ke tidak? Assalamualaikum, hari ni kita ada postage. Assalamualaikum, kita ada offer. Lari makcik tu. Okay, jangan hari-hari. Tapi kalau nak follow up hari-hari boleh guna WhatsApp status. Itu cara kita follow up sebenarnya, indirectly. Hari-hari dia nampak iklan kita macam, nampak pula, setiap kali aku nampak pula macam rasa macam nak je, dia akan beli dengan kita. Okay, oh saya jual SIM card tone, wow. So kalau tanya saya berapa, soalan Man tadi apa Abang Man kita ni, saya lupa Abang Man. Sekejap, saya soalan tadi. Okey, kita nak offer option cara buat duit dengan bisnes kita dengan cari orang. Okey, faham. So sebenarnya daripada kita bercerita tentang orang cari orang, sebab orang akan cari orang tu, itu akan pasti. Tak kisahlah jual apa pun, jual ESW ke, jual produk skincare ke, jual apa pun, sebab kalau you nak grow, you kena cari orang. Okay, so bagaimana kita nak cerita ataupun nak tunjukkan proses untuk dapat income itu dengan lebih mudah adalah, okay, kita cerita tentang, okay, ini adalah jadual kau selama 90 hari, kan, bagaimana kau nak buat income dengan Tone Wow. Dari pagi sampai malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam. So dia buat je secara konsisten apa yang dia kena buat daripada pagi sampai malam itu, dan kita monitor pula, insya-Allah tanpa sengaja ada orang follow dia tanpa perlu dia cari orang. Sekarang zaman bukan orang cari orang cari kita. Setuju? Tapi jangan kau tunjuk duit, tunjuk kereta. Sebab apa? Kalau kau tunjuk duit, tunjuk kereta, orang yang datang kat kita tu semua nak duit dan nak kereta. Dan bila dia join kita nak duit dan kereta, bila dah join tak dapat. Belah tak dia? Belah. So, apa kita nak tunjuk adalah, you tunjuk leadership, you tunjuk ni. Bijaklah sikit kat social media tu. Faham tak? So kalau tunjuk kereta, orang boleh tahu tu kereta siapa.
Dan kalau kita sendiri tak apa. Kalau kita orang kan kantoi. Itu kan nampak bijak, nampak bodoh. Okay? So kami ni, geng-geng MLM ni bukan baru hari ni. Kami dah buat kerja tu dah lama. Kita dah faham dah orang-orang yang baru, orang KB ni, orang kaya baru ataupun yang orang betul-betul kaya. So orang-orang yang betul-betul kaya dah tak tunjuk kereta, percaya kat saya. Orang yang akan tunjukkan kereta dia pada orang lain, itu orang betul-betul kaya. Okay? Offer yang macam mana tu, sir? Offer yang macam mana? Aku dah lupa lah. Offer yang untuk kowe tadi ke? Kan, saya pun tak pernah pakai penapis air. Cik Rin, ni adalah customer kowe. So, closing dia. Cik Rin boleh PM saya. Good Bella. Nampak tak? Siapa cepat dia dapat. Setuju, sir. Give more value. Setuju. Zaman dah berubah. Okay, Rita. Macam mana saya nak tarik anak-anak team ni masuk kelasa? Saya yang bagi reward kelasa sebenarnya. So macam mana nak bagi anak team join? Awak buat apa yang saya ajar. So bila awak ada hasil, dia akan tanya, Kak Rita kenapa tiba-tiba sale Kak Rita meletup-letup ni? Itulah kau ajak kau pergi kelas, kau tak nak, belagak sombong. Nanti dia akan join lah. So biar orang yang nak join kita, jangan duk paksa. Sebab dia orang dah besar. Bukannya budak-budak kelas darjah 6, darjah 3. Kan, kau darjah 6, kau kena hormat darjah 3. Tak, bukan kalau orang macam tu. So biar dia yang nak join. Dan itulah sebenarnya motivasi. Apabila kita suruh orang tu buat apa yang kita nak, bukan sebab dia buat tu sebab kita, tapi dia buat sebab dia yang nak. Tadi dalam kelas 9 pun ada ejen yang sebut nama saya. Alhamdulillah. So itu yang kita nak tahu. Personal branding ni adalah, sebelum kita akhir kejap lagi, boleh Okay. So personal branding adalah apa cerita kita yang kita bina dan orang cerita benda tu ketika kita tak ada kat situ. Contoh Amirul kan, apa yang orang cerita tentang Amirul apabila Amirul tak ada dalam kawasan tersebut. So contohlah macam saya kan, aku nak join ESW lah. Ya, aku rasa nak join bawah Amirul. Kau rasa Amirul macam mana? So kalau orang lain tak boleh nak cerita pasal Amirul, macam aku tak pastilah si Amirul tu kadang-kadang tak, sebab tak rapat sangat. Itu masalahnya, kita tak cukup bagi manfaat pada orang sebab orang pun tak tahu nak cerita apa pasal kita. Faham tak? So itulah personal branding. Personal branding ni bukan kau nak nampak kaya, tidak. Tapi kalau kaya itu bonus. Orang nak hasil juga. Faham? Tapi zaman sekarang ni jangan kita yang tunjukkan kereta tersebut, biar orang lain yang tunjuk kereta kita. Itu. Contoh kita COD naik Ferrari. Orang ambil gambar, biar. Tapi jangan kita upload. Orang tu yang upload, dahsyat lah Rita, COD, produk pakai Ferrari. Biar. Yang penting bukan kita. Faham So tugas kita, cerita pasal apa? Cerita pasal anak tim. Itu terbalik. Itu tugas kita. Okay, cara closing terbaik adakah melalui message, call ataupun direct jumpa klien? Kalau tanya saya Tuan Desmond, direct jumpa klien. Itu yang terbaik, the best. So kita tak boleh deny jumpa direct klien adalah yang terbaik. Yang kedua adalah call. Yang terakhir adalah message dan WhatsApp. Message antara WhatsApp dan message antara yang paling susah nak closing, tapi itu yang paling mudah. And call paling susah nak buat paling susah nak buat sebab takut. Yang terakhir adalah jumpa, kena ada effort. Dan kadang-kadang you kena faham, kita boleh jumpa orang ni tak ramai. Faham tak maksud saya? So biasanya saya punya SOP, kalau nak jumpa orang itu, dalam set saya, dia mesti kena close at least 5,000 ke atas. So kalau saya close dia bawah 5,000, tak worth it lah. Bukan tak worth it lah. Maksudnya, it's better, mungkin boleh buat Zoom ke, macam tu. So face to face ni kalau boleh kena close besar. Itu adalah SOP saya lah. Sebab tu kadang-kadang saya ni malah nak jumpa orang, lagi-lagi setakat nak melepak-lepak kan. Buat apa? Aku punya sejam pun dekat 6,000, 12,000. So setakat nak lepak dengan kau bersembang tentang apa? Pasal orang itu, pasal orang ini. Tak ada masa. Ingat, kita kena hargai setiap masa dan saat kita ni. Pastikan value. Contohlah, kita buat kerja, kita sejam boleh buat 500. Alhamdulillah. Good. Kan? Ataupun sejam kita 2,000, 6,000. Itu yang kita nak. Takkanlah selama sebulan kita kerja sale kita berapa? 10,000. 10,000 bagi 30 hari, 385. Takkan kau punya 24 jam, RM380 je. Faham tak maksud saya? So kita tak naklah macam tu. Okay. Alright, so tuan-tuan ada soalan tak dengan nak tanya? Nanti kita akan sambung lagi So ini baru part 1.
untuk script closing kita. Dan biasalah bila malam ni dia limited sikit. Dan apabila kita ada banyak produk, bila produk banyak ni, saya kalau boleh nak melayan semua orang punya flow closing dan produk. Itu memang style saya lah. So bila banyak sangat seorang Kowe, seorang Kuku, seorang unit trust, takut nanti semua orang rasa macam, oh lah, so tak bagi contoh produk je. Dah yang tanya pun banyak produk. Engkau jual ikan, bagi tahulah kau jual ikan. Betul tak? Tak apa masalah, aku layan. Contoh kalau kat lead question ni kan, okay puan nak ikan apa hari ni? Ikan keli ke, ikan apa ke, ikan jos ke? Tak ada masalah. Kan, tanya je, saya okey. Okay, dah kenapa semua orang panggil saya Haji ni? Nampak macam Haji ke malam ni? Alhamdulillah. Macam tu ke macam mana tu? Okey, jap. Anisah Rizwan. Kira kita letak standard diri kita, terutamanya bila jumpa prospect for closing. Maksudnya letak standard tu macam mana? Saya tak faham. Itu sir, kan tadi kan sir cakap macam kalau sir nak jumpa orang, sir nak closing besar like 5,000 kan. Maksud sir macam kita lah kena letakkan target benda tu dulu, letakkan nilai diri kita, masa diri kita tu, kita target berapa pula kita macam nak spend worth time dengan that prospect lah. Macam tu ke maksud sir? Oh, itu depend. Itu depend. So kalau awak punya baru berniaga, jangan cakewalk sangat kan, RM5 dah tak layan. So maksudnya dia ikut progress dan value you sendiri. So it depend awak punya performance, achievement. Kita buatlah diri kita ni bernilai. Kan? So kalau nak jumpa tu, pastikan at least ada closing ataupun projek-projek buat duit, barulah jumpa kawan-kawan kita. Setakat nak melepak, more-more, nak colek-colek ke. So kalau tak ada projek bawa balik, tak payahlah. Baik kau stay dengan aku, belajar, lagi elok. Okay? Cuma bagi saya one day, you akan faham apa maksud saya ni. Percaya je kat saya lagi suka buat Zoom berbanding jumpa orang. Baik aku ngajar orang. Sebab apa saya percaya macam ni. Apabila saya ajar orang, kenapa saya ajar orang tahu? Mungkin disebabkan sale saya tak berapa okey, so saya ajar orang buat sale. Apabila korang semua yang 77 orang ni buat apa yang saya ajarkan, ada hasil ni menyebabkan asbab saya pun ada hasil. Simple. Itu yang saya pegang sampai bila-bila. Sebab tu, kalau you tengah tak ada sale, pergi cari orang aja. Jangan tunggu kata, oh lah so, saya sale tak banyak. Sebab sale kau tak banyak lah, sebab tu kau kena ajar orang sale. Itu saya pegang lah. So, apa maksud saya kena ada standard tu, itu lebih kepada mindset. So, mindset tu, apabila kau dah commit nak keluar, atau kita dah commit nak keluar, jangan close kecil. Pastikan close berapa pun. So kita set lah, saya set lah 5,000. Contoh je, kalau dapat kan Alhamdulillah. So biasanya dalam kelas saya ataupun dalam ebook volume 1, saya ajar tentang letak target kan. So kita letak target tu sampai ke bulan. Kalau tak capai bulan, sampai langit pun okey. Jangan letak target tu rendah sangat. Ingat nak keluar tu pun ada costing, macam-macam nak kena bayar. Okay? Alright. Happy birthday Tuan Haji. Happy birthday. Kenapa pula birthday aku? Birthday aku belum lagi lah. Belum. Hari ni hari ibu. Kan? Happy birthday. Terima kasih. Belum lagi. Bukan. Kan? Ni Tuan Haji Jai ni. Jangan mengurasi anak-anak. Faham, tak apa. Don't worry. Sir, apa Telegram group sir? Sebenarnya kalau grup saya yang saya akan buat dan offer untuk kita punya VIP kelas ni adalah memang orang-orang yang mendapatkan kita punya panduan ebook closing lah. So you bayar RM99, you dapat 3 ebook saya dan akses untuk semua kelas saya lah. Itu je. Okay, faham. Alright, terima kasih Abang Jai. Bukan birthday. Saya ajar orang tapi kena kecam sir. Biasalah tu. Biasalah. Kan? Kenapa dia kecam? Sebab Nick Liana, sebab orang yang kecam awak tu, dia tahu awak dari mana, dia tahu background awak macam mana. So bila dia tahu awak ni adalah geng-geng kelas belakang ataupun meja belakang, tiba-tiba awak nak mengajar benda yang macam wow, dia tak boleh nak terima sebab kita satu geng. Kenapa kau yang mengajar bukan aku yang mengajar? Kenapa kau ada follower tapi aku tak ada follower? Kenapa kau yang berjaya bukan aku? So don't worry lah. Saya pun pernah dikecam juga. Kan? Bayangkan kat TikTok tu. Kan, sampai ada orang stitch video saya cerita pasal agent, kan aku cari balik dia. Kan, tapi adakah saya kutuk dia? Tidak.
Sebab saya sampai satu tahap, kau nak cakap gajah boleh terbang, betul? Mungkin masa dia tengok gajah tu terbang, dia pun tengah terbang juga, tengah high. So kita tak boleh salahkan dia. Okay? Saya pun ada ajar orang juga, teacher kononnya, tak apa, kita teacher. Birthday sir bila? Entah. Ajar orang lagi best daripada pergi lepak, setuju. Tuan Desmond, adakah kita perlu burukkan ataupun jatuhkan jenama lain jika terdesak sales, contoh jual handphone tapi burukkan jenama lain untuk dapatkan sales? Tidak. Tidak. Sebab apa, benda tu akan berlaku pada kita balik. Sama je. Dan kenapa nak buang masa untuk jatuhkan orang lain? Faham So kalau orang tu compare, contohlah kan, oh saya dah pakai produk macam-macam, contohlah Amirul, kita jual ESW tapi dia dah pakai macam-macam produk, tapi tak jadi. So apa? Awak rasa ESW sama juga ke? So kita kalau boleh, produk lain tu saya tak tahu, tapi kalau Puan bagi saya kepercayaan, Puan bagi saya at least 3 bulan, amalkan ESW, jika langsung tiada sebarang kesan, duit Puan saya pulangkan. On tak on Puan. Tapi Puan kena beli 3 bulan 3 kotak. Settle. So adakah selepas 3 bulan dia amalkan langsung tak dapat apa-apa? Pasti ada something lah. Pastinya kalau tak dapat langsung tu, mungkin dia tak amalkan je. Sebab tu kalau boleh, kalau nak bagi money back guarantee, jangan bagi yang sebulan, 3 hari, memang tak jadi apa-apa. Terus bagi 3 bulan terus. Okay. Macam mana saya boleh jadi expert closing, Tuan Wafi? Saya tak claim pun saya expert closing. Cuma saya suka dan sayang pada closing ni. So saya buat, setiap masa saya buat closing. Setiap masa saya akan buat closing. So kalau saya dengar perkataan closing, ayat closing saya akan trigger. Saya akan tunjuklah macam apa yang saya boleh bantu dalam closing. Itu je. So expert tu bermaksud apa? Pakar. Pakar ni bermaksud apa? Memerlukan 10 tahun ataupun bersamaan 10,000 jam. Kita bersama closing. Ataupun kalau betul-betul you nak jadi at least lah, ada mula nampak perjalanan you ke arah situ, you kena spend at least 10 jam bersih untuk buat apa yang you buat sekarang. Itu akan membuatkan you jadi pakar. Dan pakar tanpa ada result pun tak guna. So jadilah nombor 1 dalam bidang you buat. So kalau you dalam Kowi, jadi nombor 1. You dalam ESW, jadi nombor 1. Dalam unit trust, jadi nombor 1. Nombor 1. Sebab tu kadang bila you main closing atau you bersama saya dalam satu circle ni, saya akan push you jadi nombor 1. Kita tak, bukannya orang kedua, bukan orang yang terakhir. Bukan kita hanya nak buat bisnes ni buat suka-suka. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah spend masa, kita dah spend duit kat sini, kena kecap, kan? Kena beli, kan? So dah halang kau kena beli, kau kecap, baik duit kau tebal. Kan? Kau nak beli, aku suka hati kau lah. Kan? Aku ada duit. Yang penting, mak aku minta, aku ada. Orang tahu aku pakai kereta apa, orang tahu aku duduk apa. Orang pakai handphone apa, dah settle. Itu je. Kita nak kaya itu adalah pilihan. Tapi sebenarnya apa yang kita nak adalah ketika perlu, alhamdulillah ada. Mak kita minta, ada. Nak bayar apa-apa, ada. Itu je. Kan, kalau kaya tu adalah bonus. Siapa tak nak pakai Ferrari, betul tak? Siapa tak nak pakai GTR? Siapa tak nak pakai Range Rover? Kita semua nak pakai. Tapi ingat, kan, nak menjaga seekor Ferrari tu pun mahalnya macam mana? Tapi tak bermaksud kita tidak letak satu dream kita tu untuk capai apa yang kita nak. Faham tak? Jangan letak dream kita tu rendah sangat. Kalau you rendahkan dream you, bermaksud you tak yakin dengan potensi Allah bagi pada kita. Faham tak? So last. Saya cerita last, lepas tu kita habis nak pukul 12 dah. Kejap lagi korang nak kena tidur, lepas tu nak kena tahajud, kan? Nak kerja Lailatul Qadar ni. Saya nak tanya, kenapa? Okey, singa dengan gajah, kenal tak? Tahu singa? Tahu gajah? Tahu? So kalau singa tengok gajah, kan? Ataupun gajah tengok singa, kenapa gajah tu takut dengan singa? Padahal kalau kita tengok gajah tu lebih besar daripada singa. Kan, gajah takut dengan singa ni. Kan, penyanyi dengan elephant. Aku tak faham lah kau punya punchline ni kadang-kadang. Biasalah dah pukul 12 kan. Singa garang, singa tak buat apa-apa pun. Dia duduk je kat situ. Gajah dah kelang kabut dah. Sebab gajah tahu singa akan makan dia. Wow, boleh jadi. Tapi kalau kita ikut secara fizikal,
kalau haiwan yang paling besar gajah. Kan, haiwan yang paling berat badak. Haiwan yang paling laju bukannya singa tapi seorang cheetah. Kan, singa pun bukan seorang yang haiwan yang paling bijak. Betul? Dan singa bukan yang paling tu. So singa ni kalau nak katakan dari segi fizikal dia bukan nombor satu. Pasti ada yang lebih hebat. Tapi apa yang singa ada? Singa ada satu mindset. Dia punya belief. Dia nampak gajah itu mangsa. Settle. Sama juga dalam sales. You nampak customer, itu customer aku. You kena set dalam otak, itu berapa yang you nak close. Bukannya kita ikut apa yang dia nak. Kita memang follow apa yang dia nak, tapi sebenarnya kita follow apa yang dia nak, sambil tu kita guide dia untuk dapatkan apa yang kita nak sebenarnya. Itu closing. Kita suruh dia bayar sekarang, sebab apa? Ada sebab. Itu je. You start from here. Okay? So kalau you fikir elok, buat elok, cakap elok, dapat pun yang elok-elok juga. Alright? Okay, so itu saja kot daripada saya. Terima kasih. So saya Haji Dharma. Tiba-tiba je dapat Haji kan. Dan ini bukan birthday saya. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua orang yang ada dengan saya hari ini. Saya have fun. So salam kenal, salam ukhuwah. Semoga silaturahim yang kita bina hari ini selama 2 jam lebih kurang sampai pukul 12 ni, saya minta maaf lah habis lambat pula, tiba-tiba dah 2 jam ni. So kita akan kekalkan silaturahim kita ni sampai bila-bila, InsyaAllah. So nanti kalau ada next class kita, nanti kalau ada kat mana-mana dapat link, join lah. Okay. Alright, so itu saja kot daripada saya. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tahfiz Qur'an dan surat Al-Asr. Alright, so amin ya rabbal alamin. So saya doakan semua akan, so kalau tanya saya lah kan, kalau sale untuk 2-3 minggu ni, you jangan expect too much. Tapi lebih fokus pada macam mana you nak upgrade diri sendirilah. Kan? Have fun lah, dah puasa sebulan, raya. So appreciate benda yang depan mata tu dulu, insyaAllah. Okay? So kalau you nak push pun tak boleh. Percaya saya. Orang dia punya mindset dah tak nak membeli lagi, dia nak chill lah. Okay, so waktu ni lah you upgrade branding, buat content, belajar editing, tambah value. Okay? Dan selepas raya, masuk je 2 minggu lepas raya, kau tekan balik. Ya. Boleh? Alright, so chin up, boleh. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Terima kasih. So hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ni, sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Sedama. Bye. Good Mas. Selamat bersambung. Bye. Alright. Happy birthday semua. Happy birthday. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bella. Bye. Kenal Bella Okay, bye-bye. Bye. Bye.